Kepala Bekalan B45, Bravo kadang B dengan P tu kan dekat dengar sama dan Kepala Pembangunan P Papa 45 di bawah Kementerian Belia dan Sukan dibuka untuk dibahaskan. Berikutan itu, saya akan membaca senarai seramai 16 orang pembahas, dimulai dengan Yang Berhormat Bukit Bendera, Yang Berhormat Indra Mahkota, Yang Berhormat Jempol, Yang Berhormat Pasir Mas, Yang Berhormat Ledang, Yang Berhormat Macang, Yang Berhormat Lubuk Antu, Yang Berhormat Alustar, Yang Berhormat Seri Gading, Yang Berhormat Masjid Tanah, Yang Berhormat Taiping, Yang Berhormat Arau, Yang Berhormat Tenggara, Yang Berhormat Sungai Petani, Yang Berhormat Permatang Pauh, Yang Berhormat Batang Lupa. Dipersilakan Yang Berhormat Bukit Bendera memulakan perbahasan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberi ruang dan juga peluang kepada Bukit Bendera untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2023 bagi peringkat jawatankuasa Kementerian Belia dan Sukan. Jadi ada dua perkara yang saya ingin mengetengahkan, iaitu satu adalah pembangunan belia dan kedua adalah pembangunan sukan khususnya bagi golongan wanita. Jadi yang pertama, kita sedia maklum bahawa program Malaysia Future Leaders School dengan izin ataupun singkatannya MFLS merupakan salah satu program nasional dalam memberi kesedaran tentang kenegaraan kepada pelajar sekolah sehinggalah mereka tamat SPM. Jadi Kementerian Belia Sukan telah pun memperuntukkan sebanyak 8.5 juta ringgit iaitu dalam butiran 03000 di bawah sub butiran 031300. Dan peruntukan ini saya rasa amat dialukan demi pembangunan belia yang celik politik dan juga isu-isu semasa. Saya diberi makluman bahawa tahun ini MFLS ada peringkat tier 1 di mana adanya penjelajahan di sekolah-sekolah terpilih. Jadi dengan ini saya cadangkan bahawa penjelajahan MFLS tier 1 dilakukan di banyak-banyak sekolah lagi. Jadi soalan saya, apakah perancangan kementerian dalam mempromosikan lagi program Malaysia Future Leaders School dengan izin supaya menarik minat anak-anak muda yang berada di bangku sekolah untuk menyertai program nasional ini? Isu yang kedua, Tuan Yang di-Pertua, sukan Pengerusi. kita tahu mempunyai... Yang Berhormat, bila dalam jawatan kuasa pengerusi. minta maaf. Tuan Pengerusi. Sukan mempunyai suatu daya tarikan dalam menyatukan masyarakat serta menaikkan semangat kita sebagai bangsa Malaysia Madani. Jadi aspek sukan merupakan salah satu cara kita boleh mendidik dan juga memperkasakan dalam pembentukan perpaduan masyarakat. Jadi bagi kanak-kanak perempuan dan juga wanita di seluruh dunia, pendedahan dan juga penyertaan dalam bidang sukan adalah penting kerana ia mampu untuk menghapuskan diskriminasi. Jadi kita tidak boleh nafikan kesan-kesan positif bidang sukan terhadap emansipasi gadis dan juga wanita muda. Jadi saya rasa kerajaan perpaduan mempunyai peluang yang emas untuk menerajui pemerkasaan golongan wanita dan juga gadis muda serta mewujudkan ruang yang lebih selamat untuk kita bersukan dan juga kita bertanding. Sukan seperti politik didominasikan oleh lelaki dan boleh membuatkan setengah wanita dan juga gadis muda berasa tidak selesa. Lebih lagi apabila terdapat kumpulan politik dan juga agamawan yang melarang dan juga menyekat wanita daripada menabur jasa melalui bidang sukan. Jadi di sini saya memuji pihak Kementerian Belia Sukan yang telah memperuntukkan wang sejumlah 1.044 bilion secara keseluruhannya. Tetapi saya rasa penekanan perlu diberikan untuk menangani sikap pandang enteng yang semakin meningkat dan juga diskriminasi terhadap atlet-atlet wanita. Jadi di sini kita memerlukan iktizam politik dan di sini
kita boleh tahu ya, bidang sukan sebenarnya membenarkan wanita, menunjukkan kepada dunia bahawa kita kuat dan juga kita boleh mencapai apa sahaja yang kita fikirkan. Jadi ini adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesedaran dan juga keyakinan diri. Jadi pada tahun 1924, keterlibatan wanita hanya 4% dalam Sukan Olimpik. Jadi pada Sukan Olimpik Paris yang bakal diadakan pada tahun depan ya 2024, ia telah ditetapkan untuk mencapaikan keseimbangan penuh. Jadi dengan ini saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Datuk Nicole David, anak jati Pulau Pinang dan juga alumni Convent Green Lane, sekolah saya tu, yang telah dilantikkan sebagai Deputy Chef di Mesin Sempena Sukan Olimpik yang bakal datang. Jadi wanita hanya mendapat lebih kurang 4% liputan media sukan ya. Jadi di sini saya ingin menyuruhkan kepada Kementerian Belia Sukan untuk memperbanyakkan lagi dan juga membuatkan satu platform untuk menggalakkan siaran khususnya untuk golongan atlet wanita. Okey. Dan akhir kata, saya secara peribadi mahu wanita dan juga gadis-gadis berani kerana mempunyai impian-impian yang besar. Jadi saya mahu semua yang menonton, semua yang berada di Dewan ini untuk menyokong ya anak-anak gadis kita dan juga golongan atlet wanita untuk teruskan ya untuk bertanding, bersukan dan mengharumi nama negara. Dengan itu sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Ingin saya ingatkan Peraturan 43 dalam perbahasan ini 5 minit diberi walau bagaimana budi bicara pengerusi untuk menentukan bila mula dan berakhir. Sekian, saya mempersilakan Yang Berhormat Indra Mahkota. Terima kasih Tuan Pengerusi. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sejak lama menggalakkan negara-negara anggota menghantar perwakilan belia sebagai sebahagian daripada perwakilan kerajaan ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan persidangan-persidangan antarabangsa lain yang sewajarnya. Pada tahun lalu, Malaysia buat pertama kalinya menghantar perwakilan belia sebagai sebahagian daripada delegasi rasmi Malaysia ke Perhimpunan Agung PBB. 2 orang dihantar iaitu Saudara Izzat Afifi, Presiden Majlis Belia Malaysia dan Cik Elisa Syafiqah daripada My Diplomacy. Tetapi pada masa itu tiada peruntukan disediakan untuk mereka. Jadi saya nak bertanya berapakah peruntukan disediakan untuk menghantar sekurang-kurangnya seorang wakil atau sebaik-baiknya 2 orang wakil yang satu daripadanya daripada MBM ke Perhimpunan Agung PBB dan untuk persidangan-persidangan antarabangsa yang lain, contohnya COPS 28 di UAE pada bulan Disember 2023. Butiran 20300 bersekali dengan butiran 031000. Saya menyokong ucapan Bukit Bendera, terutamanya dari sudut peruntukan sukan yang saksama untuk atlet wanita. Ini perkara yang mula dibicara oleh MUA ketika beliau menjadi Menteri Belia dan Sukan. Tuan Pengerusi, beberapa buah persatuan sukan kebangsaan tidak mendapat bantuan keuangan yang sewajarnya walaupun ada di antara mereka mendapat kejayaan yang cemerlang di peringkat serantau dan antarabangsa. Satu daripadanya ialah Persatuan Bola Keranjang Malaysia, MABA. Saya pernah menjadi jurulatih dan saya pengasas Liga Bola Keranjang Wanita Malaysia pada tahun 2014. Pemain-pemainnya yang mewakili pasukan wanita kebangsaan telah mendapat 2 pingat emas dalam Sukan C pada tahun 2015 dan 2017. Bola keranjang bukan lagi sukan orang Cina sahaja. Sejak tahun 1974, sekolah-sekolah berasrama penuh dan MRSM dan sekarang jumlahnya mungkin dah lebih 70 buah sekolah mula bermain bola keranjang dan saya fikir hari ini ada kira-kira 1 juta non-Chinese atau orang bukan Cina, rakyat bukan Cina yang bermain bola keranjang.
Ranking pasukan bola keranjang kita agak baik. Di peringkat dunia, ranking lelaki ialah 109 dan wanita 81. Di Asia, ranking untuk lelaki ialah 24, wanita nombor 15. Untuk bawah 18 di Asia, lelaki kita nombor 11 dan wanita nombor 9. Pasukan lelaki sudah menang 2 pingat emas Sukan C dan pasukan wanita 13 pingat emas Sukan C. Soalnya ialah berapakah peruntukan untuk persatuan-persatuan sukan semua dalam 3 kategori. 1, dari segi pengurusan persatuan. Mungkin persatuan yang besar dapat lebih sikitlah daripada persatuan yang kecil. Mungkin ada 1, 2, 3 tier. Kedua, dari segi pembangunan termasuk penganjuran Liga Pembangunan. Dan yang ketiga, berdasarkan prestasi mereka di kejohanan-kejohanan serantau dan antarabangsa. Khusus untuk bola keranjang, saya merayu Kementerian Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Dalam Negeri untuk segera meluluskan 4 orang naturalized players untuk mewakili Malaysia dalam Sukan C pada tahun 2023 ini. Kerana kalau tidak ada naturalized player ni, dengan izin kita tak ada center yang tinggi. Itu saja kelemahan pasukan bola keranjang kita. Center kita tak cukup tinggilah berbanding. Sebab semua, boleh kata semua pasukan di SEA Games mereka sudah guna naturalized player. Akhir sekali, agaknya berapakah peruntukan yang diperlukan sekiranya sukan-sukan tertentu, termasuk bola keranjang, tapi ada sukan-sukan lain juga yang belum diberi taraf menjadi sukan wajib dalam SUKMA. Sedangkan mereka mempunyai prestasi yang baik di peringkat serantau dan antarabangsa dan kesihanlah junior players mereka kekeringan atau kekurangan pertandingan peringkat kebangsaan untuk mereka meneruskan prestasi mereka. Terima kasih, Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Berikutannya dijemput Yang Berhormat Jempol. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Merujuk kepada butiran 02001 Kompleks Rakan Muda Daerah. Kajian Indeks Budaya Malaysia IBSM pada tahun 2021, Malaysia mencatatkan nilai skor sebanyak 52.02, menjadikan keaktifan bersukan penduduk Malaysia di tahap yang sederhana. Jempol percaya bahawa ramai juga penduduk terutama di luar bandar kurang bersukan kerana fasiliti sukan setempat tidak berada di tahap yang memuaskan. Berbeza di bandar yang banyak terdapat gym dan pusat rekreasi yang moden dan juga selesa. Isunya, bersandarkan butiran 02001 Kompleks Rakan Muda Daerah Jempol, saya memohon Kementerian memberi maklum balas status projek menaik taraf Kompleks Sukan Rakan Muda Jempol Negeri Sembilan. Saya difahamkan lawatan tapak untuk projek ini di bawah RMK 12 RP1 2021 ini telah dilakukan pada 5 Mac 2023. Untuk makluman, Kompleks Rakan Muda Jempol yang siap dibina pada 2004 telah berusia 19 tahun. Jadi wujud keperluan mendesak supaya projek naik taraf ini disegerakan supaya Kompleks Rakan Muda ini dapat dimanfaatkan oleh 1,222,000 penduduk setempat untuk aktiviti sukan dan riadah. Butiran 02007 Kompleks Sukan Komuniti. Kemudahan sukan komuniti perlu diperbaiki supaya menyuburkan budaya bersukan di kalangan komuniti supaya rakyat kita lebih cergas dan aktif. Dalam masa yang sama, fasiliti sukan yang baik boleh sangat membantu kita mencungkil bakat di kalangan anak muda dalam bidang sukan. Oleh demikian, saya mohon supaya diberi pertimbangan khas oleh Kementerian untuk menaik taraf mini kompleks sukan Batu Keke di Jempol, Negeri Sembilan dengan membaiki fasiliti yang telah usang serta menaik taraf fasiliti dengan membina astaka padang sintetik
menurap trek balapan dengan bitumin serta memasang lampu limpah supaya menggalakkan gaya hidup sehat di kalangan komuniti luar bandar dan penduduk kampung berpeluang melakukan aktiviti sukan pada waktu malam sebagaimana warga kota yang juga jumlah penduduk di sekitar Kompleks Rakan Muda Batu Iki ini lebih kurang 10,000 orang. Dalam masa yang sama, saya juga memohon supaya Kementerian tidak melupakan Kompleks Sukan Kampung Serting Ile yang sudah terlalu lama dan mula beroperasi sejak 1984, iaitu hampir 39 tahun. Jadi projek naik taraf Kompleks Sukan Kampung Serting Ile ini wajar dilaksanakan untuk kepentingan penduduk setempat. Datuk Ini Petua, butiran 02-011 Belia dan Sukan. Pelbagai program kepimpinan belia oleh Kementerian Belia dan Sukan amat bagus seperti Malaysia Future Leaders School MFLS untuk pelajar menengah menuju pengajian tinggi. Seterusnya ada program Fellow Perdana yang meletakkan belia mahasiswa dan graduan terpilih dan berbakat di bawah Menteri Kabinet. Kementerian Belia dan Sukan juga ada program Parlimen Belia yang melatih pimpinan politik muda, pemimpin politik muda berbahas dalam format parlimen. Walau bagaimanapun, semua program ini adalah bersifat silo dan tidak berhubung dengan satu sama lain. Isunya, adakah kerajaan bercadang menyelaraskan program-program ini menjadi modul kepimpinan belia supaya akhirnya belia yang menjalani pelbagai program ini dapat menjadi pelapis kepada pemimpin negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jempol. Dipersilakan Yang Berhormat Pasir Mas. Terima kasih Tuan Pengerusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mulakan dengan bekalan 45-01-0300 Institut Penyelidikan dan Pembangunan Belia Malaysia. Saya dapati IYRES ini bertindak sebagai think tank dalam pembangunan polisi dan dasar berkaitan pembangunan belia. Soalan saya, adakah sejauh manakah peranan IYRES ini telah memberikan impak yang benar-benar berkesan kepada perkembangan belia dalam negara kita? 02-0100 Belia dan Sukan. Kerajaan terdahulu telah menggerakkan program rakan muda dan mendapat sambutan luar dugaan di mana 500,000 belia mendaftar sebagai 6 bulan pertama ia diperkenalkan mendaftar diri mereka dalam masa 6 bulan pertama diperkenalkan. Jadi soalan saya, adakah kementerian ini bercadang punya program yang berbentuk positif dan besar pengaruhnya seperti program rakan muda ini? Dan apakah bentuk program pembangunan kepimpinan dan bina saksiah yang sedang dirangka oleh kementerian bagi membina kekuatan diri itu si keluarga, keagamaan dan kemasyarakatan kepada generasi belia supaya mereka dapat peranan dengan berkesan. 02-0200 pembangunan kemahiran belia. Saya mendapat tahu bahawa terdapat 22 Institut Kemahiran Belia dan Sukan dalam negara kita. Dan salah satu Institut Kemahiran Belia Sukan Belia ini diwujudkan di Kelantan, iaitu di Tanah Merah. Soalan saya, adakah kementerian berhasrat menambah bilangan IKB di Kelantan bagi menampung jumlah populasi belia yang semakin ramai di negeri ini? Dan saya mengalu-alukan jika IKB ini dapat dilaksanakan di parlimen saya. Sukma Kelantan, Ya Berhormat Pengerusi dan juga Berhormat Menteri yang turut ada bersama, adakah KBS sudah bersedia bersama-sama dengan kerajaan Kelantan untuk melaksanakan Sukma Kelantan yang saya diberitahu akan diadakan di Kelantan pada tahun 2024. Jadi setakat manakah persediaan yang telah dilakukan di peringkat KBS dan juga di peringkat negeri Kelantan untuk melaksanakan Sukma bagi julung-julung kali diadakan di negeri Kelantan ini? 00119 program pembangunan ILIT, apakah fungsi ILIT dan perbezaan dengan bahagian pembangunan belia dalam konteks kepimpinan seperti wujud pertindangan fungsi? 010000 pengurusan, apakah fungsi unit antarabangsa di bahagian pembangunan belia dan bahagian antarabangsa KBS? 031500 impact integrated 5 juta pada tahun 2023. Saya ingin tahu adakah peruntukan kepada impact ini ialah kepada NGO impact yang mana saya dapati dalam sehari dua ini timbul satu isu NGO ini yang dikatakan mendapat dana daripada KBS mengiklankan satu program ziarah gereja mencari belia bukan Kristian untuk dibawa ke gereja. Jadi
pada saya program ini bukanlah satu perkara yang tidak baik dari sudut asasnya, tetapi ia perlu untuk disertakan dengan penyertaan daripada golongan-golongan agamawan seperti kerjasama dengan JAKIM ataupun panel. Kerana ada isu kalau kita bawa belia-belia, khususnya belia beragama Islam ke gereja, walaupun tujuan asalnya adalah untuk mengenali di antara agama satu sama lain. Ini boleh mencetuskan kebimbangan, dan sebab itulah saya dapati iklan di dalam Facebook rasmi NGO Impact ini telah mengiklankan ataupun media sosial mereka mengiklankan program untuk ke gereja pada 18 Mac Sabtu ini, tetapi iklan itu diturunkan. Bermakna ada satu benda yang mungkin tidak sesuai ataupun tidak kena pada pandangan masyarakat dan sebagainya. Jadi saya harap supaya walaupun mungkin KBS tidak mempunyai kaitan secara langsung, tetapi kerana dana ini ada daripada KBS untuk NGO seperti ini, saya harapkan supaya peruntukan daripada KBS untuk NGO-NGO ini dipantau supaya program yang mereka buat itu sesuai dengan aspirasi kerajaan. Walaupun mungkin dijawab pula ada juga program ziarah ke masjid dan sebagainya, tetapi ia tidak boleh disamakan. Tidak boleh kita untuk compare apple dengan orange, dengan izin Tuan Pengerusi. Jadi saya harapkan supaya program-program seperti ini dapat dipantau bila dia mendapat bajet dan peruntukan daripada KBS. Begitu juga apabila bajet 030400 peruntukan untuk bangunan belia dan sukan. Saya dimaklumkan bahawa di sinilah peruntukan-peruntukan untuk majlis-majlis sukan ataupun pertubuhan-pertubuhan sukan dibuat. Jadi apabila peruntukan daripada pertubuhan KBS ini turun kepada pertubuhan sukan, kita boleh memantau mereka dan juga kita boleh untuk mengajak mereka untuk bersama-sama dengan aspirasi kita. Saya ambil contoh. Apabila penggantungan dibuat ke atas seorang pemain hoki, Hanis On, yang membuat satu komen yang dikatakan berunsur perkauman, yang bagi saya ialah hukuman itu agak melampau sebenarnya, kerana komen yang dibuat itu hanyalah komen dalam bentuk gurauan. Saya juga faham bahawa kerajaan melalui KBS tidak boleh nak campur tangan secara langsung terhadap pengurusan pertubuhan sukan seperti ini, kerana ia tidak baik untuk pertubuhan sukan. Tetapi janganlah kerana sedikit sebanyak kes-kes yang berlaku seperti itu kita merelakan hukuman yang boleh menjejaskan masa depan pemain-pemain. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Mas. Dipersilakan Yang Berhormat Ledang. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih kerana peluang untuk bersama-sama membahaskan di peringkat jawatankuasa Kementerian Belia dan Sukan. Saya terus kepada maksud P45 butiran 02400 gelanggang sukan. Saya perhatikan bahawa belanjawan untuk 2023 ini sebanyak 83 juta, lebih banyak daripada yang lepas 30 juta. Jadi jumlah yang besar itu apakah ianya termasuk juga gelanggang-gelanggang sukan ataupun gelanggang futsal yang terdapat di negeri-negeri dan juga di daerah-daerah? Dan apakah juga terkandung dalam gelanggang sukan ini salah satunya projek mini stadium yang pernah dulu dicadangkan di kawasan saya di daerah Tangkap. Seterusnya pergi kepada butiran 06000 yang ini berkenaan dengan pembangunan sukan komuniti yang berjumlah 20 juta ringgit. Saya perhatikan juga dalam belanjawan bahawa tiada perbelanjaan ataupun peruntukan telah diberikan pada tahun-tahun sebelumnya. Tidak pernah ada. Tapi pada kali ini sudah ada pembangunan sukan komuniti. Dan saya ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana prihatin berkenaan dengan program pembangunan sukan komuniti. Justru saya ingin bertanya apakah perincian daripada program pembangunan sukan komuniti ini, adakah ia melibatkan kampung, kawasan-kawasan komuniti, dan bagaimanakah program-program ini dilaksanakan, mekanisme pelaksanaannya supaya wakil-wakil rakyat turut sama boleh membantu dan menjayakan program tersebut. Seterusnya ialah yang ketiga dan terakhir ialah berkenaan dengan 02007 kompleks sukan komuniti yang disebutkan di sini sebanyak 4.1 juta ringgit untuk belanjawan 2023. Saya mohon penjelasan apakah kandungan daripada perincian daripada kompleks sukan komuniti ini, dan sebagai penutupnya Tuan Pengerusi,
saya juga ingin menyentuh berkenaan dengan butiran 02-0100 B45 Belia dan Sukan. Secara khususnya saya ingin mengucapkan tahniah kepada kementerian kerana telah pun melancarkan dan membentuk pasukan projek Road to Gold yang baru-baru ini telah pun dilancarkan. Saya tahu ini adalah satu usaha baik untuk kita akhirnya dapat meraih pingat emas di Sukan Olimpik. Yang tertinggi kita pernah raih ialah pingat perak, tak silap saya, 4 pingat perak pada Sukan Olimpik Rio de Janeiro 2016 yang lepas. Dan saya harap bahawa jawatankuasa ini dapat terus berfungsi baik dengan adanya penglibatan tokoh-tokoh sukan seperti Datuk Nicole David, Datuk Mirnawan Nawawi yang juga telah pun menyumbang sukan kepada sukan negara. Justru saya ingin bertanya cuma bagaimanakah hubungan jawatankuasa ini dengan program podium sedia ada. Kita tahu ada sudah sebelum ini program-program podium, ianya lebih besar. Tetapi apakah hubungan di antara jawatankuasa Road to Gold ini dengan program podium dan apakah ianya akan memperkasakan program podium tersebut ataupun sebaliknya? Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Ledang. Dipersilakan Yang Berhormat Machang. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih kepada Kementerian Belia Sukan, Kementerian Lama saya. Saya nak mulakan dulu dengan butiran B01-0100, Emolumen Pegawai Belia dan Sukan. Saya dah turun ke semua JBSN di seluruh negara kecuali Sarawak dan saya dapati banyak pegawai belia sukan kita skim S kurang terbela dari segi kebajikan. Jadi saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, bagaimana kita dapat membantu mereka melaksanakan tugasan dengan lebih baik, sebab kita tahu banyak mereka ditempatkan di luar bandar. Jadi banyak cabarannya lah, jarak nak pergi satu tempat tu kadang-kadang amat jauh dan risiko kemalangan. Jadi apakah ada insurans contohnya untuk perjalanan mereka? Dan lihat juga ketika ini banyak penjawatan yang bersifat kontrak dan yang mana pun yang sudah ada jawatan tidak tetap dah hampir 10 tahun kadang hanya jawatan kontrak. Jadi apakah kementerian bercadang untuk menyerap mereka yang sudah lama berada di kementerian di bawah skim S ini? Dan juga mungkin juga kenaikan pangkat yang melibatkan time base ini mungkin boleh dipertimbangkan semula. Baik, butiran kedua berkenaan dengan P04-007, Kajian Pembangunan Belia. Apakah ianya melibatkan IRIS? Kalau ya, apakah kementerian ada cadangan untuk membangunkan data raya untuk belia-belia kita? Sebabnya kalau kita lihat banyak inisiatif belia yang ada di Malaysia ni bukan sahaja di KBS, ada di Kementerian Luar Bandar, Kementerian Pertanian, Agropreneur Muda contohnya. Jadi banyak belia-belia yang saya jumpa di luar bandar khususnya, mereka tidak tahu bagaimana nak memohon geran-geran, dana-dana dan bantuan-bantuan yang ada di pelbagai kementerian. Jadi perlu ada satu one-stop center. Semasa saya di KBS, itu antara kita cuba buat di bawah IRIS, bawah sistem e-belia. Jadi mungkin Yang Berhormat Menteri boleh perjelaskan apakah melibatkan kajian pembangunan belia ini. Butiran B03-0900, Alarm Pelajar Latihan Institut Kemahiran Belia. Saya ingin tahu pecahan mereka di kalangan kaum India khususnya, kaum Cina, kaum Melayu, Sabah dan Sarawak yang mendapat allowance ini yang terlibat dalam LKBS. Ya, sebab kita lihat kadar penyertaan kaum minoriti khususnya kaum India sangat rendah. Kenapa? Apakah promosi tidak sampai kepada komuniti belia-belia India ini? Adakah kerjasama dengan Majlis Belia India, MIYC tidak ada atau bagaimana? Jadi perlu ada penjelasan daripada pihak menteri. Juga B031000, Program Latihan Pembangunan Malaysia Sukan Negara, Majlis Sukan Negara, minta maaf. Saya nak tanya, berapa banyak NRDP dapat ini untuk pembangunan sukan rugby grassroots? Dan kalau kita lihat rugby ini gentleman's game played by hooligans. Rata-rata ramai ahli parlimen ni bekas-bekas sekolah bersama penuh. Saya salah seorangnya lah. Yang kami ni memang dilatih daripada kecil main rugby di sekolah SPP. Dan kami tahu sukan rugby ni bagus untuk membina karakter. Cuma peruntukan kepada sukan rugby tidaklah sebesar untuk bola sepak. Kita pun tahu bola sepak is the number one game in the country. Cuma saya harap kementerian memberi penekanan juga pada sukan rugby. Saya pernah berjumpa dengan atlet
rugby nasional kita yang memberi rungutan lah ataupun komplain kepada saya ketika itu, allowance mereka sangat rendah. Dan ini juga membantutkan untuk kita mengangkat sukan rugby ke tahap lebih tinggi kerana kita nak lahirkan lebih ramai pemain-pemain yang lebih berwibawa untuk membawa medal kepada negara. Kita pun tahu rugby perform better than many other team sports. Ya. Jadi berilah mereka ruang yang lebih untuk ragas-ragas kita. Dan juga kalau boleh juga P00601 naik taraf Kompleks Belia dan Sukan Negeri-Negeri. Sebenarnya dijelaskan tadi oleh Yang Berhormat Pak Semah, rakan saya, sewaktu Kerajaan Perkhidmatan Nasional memerintah, kami meneruskan apa yang Yang Berhormat Muar telah janji kepada Kelantan. Ya, jadi kita nak benda ini diteruskan, komitmen Kementerian dan Kerajaan pada hari ini meneruskan semua projek-projek RMK ke-12 di bawah Kementerian Belia Sukan, khususnya Stadium Bukit Merbau, ya, dan juga Kompleks Belia dan Sukan di setiap jajahan-jajahan, termasuklah di Macang tidak ada apa lagi ketika ini. Jadi saya harap Yang Berhormat Menteri boleh pertimbangkan untuk belia-belia di luar bandar yang amat terkesan. Dan juga untuk program belia B030400 program belia dan sukan rakan muda, saya nak tahu berapa banyak rakan muda dapat. Saya ni lahir daripada produk rakan muda Yang Berhormat Pegerang dulu kita ada program rakan muda belia benci dadah, dan belia masih lagi banyak yang mengisap dadah. Jadi boleh tak Yang Berhormat Menteri wujudkan semula program ini, padankan balik dengan rakan muda untuk belia-belia yang ada pada hari ini. Jadi itu yang saya nak utarakan. Terima kasih Tuan Pengerusi, terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih rakan-rakan di KBS. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Yang Berhormat Macang. Saya telah menerima nota daripada Yang Setiausaha Dewan. Yang Berhormat Parit Sulong akan menggantikan Yang Berhormat Lubuk Hantu. Dipersilakan Yang Berhormat Parit Sulong. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya terus ke butiran 020500 iLead. iLead ini adalah sebuah institusi yang menyediakan platform khusus untuk membentuk future ready leader. Jadinya ada beberapa soalan yang saya nak kemukakan pada pihak kementerian. Antaranya adalah saya nak minta kementerian menyatakan setakat ini apa aktiviti dan program telah dijalankan di bawah iLead, dan seterusnya sejauh manakah modul program iLead ini telah menyentuh belia-belia di Malaysia ini, terutamanya daripada golongan mahasiswa. Dan soalan yang ketiga yang saya nak tanyakan berkaitan dengan butiran ini adalah apakah perancangan kementerian bagi memastikan jenama iLead ini sendiri adalah satu jenama yang gah dan boleh dibanggakan oleh anak-anak belia. Seperti belia pernah berbangga dengan program PLKN, dengan program 1M for you dan sebagainya. That's the branding that we are talking about dengan izin. Jadinya harap dapat diperincikan. Seterusnya butiran 02400 gelanggang sukan. Yang ini saya nak sentuh khusus untuk kawasan saya di Parlimen Pak Selong dan juga di merata tempat di Malaysia ni. Gelanggang futsal ni memang banyak, tapi rata-ratanya telah usang macam pagar dia berkarat, pagar dia rosak dan sebagainya, dan ianya boleh membahayakan nyawa anak-anak yang bermain di gelanggang tersebut. Walau bagaimanapun, walaupun keadaan usang, gelanggang futsal ni masih lagi digunakan secara aktif. Jadinya saya merasakan perlu ada keperluan yang mendesak untuk memperbaiki gelanggang-gelanggang futsal ini. Jadinya soalan saya, berapa banyakkah peruntukan untuk naik taraf gelanggang futsal, terutamanya di kawasan Parlimen Pak Sulong? Adakah ada perancangan lain untuk membina baru gelanggang futsal, terutamanya saya nak fokuskan untuk kawasan P147 lah, Parlimen Pak Sulong. Seterusnya butiran 02007 mengenai kompleks sukan komuniti. Saya nak minta kementerian untuk melihat keperluan membina kompleks dan mini stadium ataupun mini stadium di satu kawasan yang dinamakan Taman Industri Sri Sulong, Batu Pahat. Untuk makluman Yang Berhormat Menteri dan juga Yang Berhormat Pengerusi, penduduk di taman ni ada lebih daripada 5,000 orang, dan kawasan taman ini adalah kawasan taman yang paling besar di kawasan Parlimen Parit Sulong. Dan saya telah dimaklumkan bahawa tanah dan lokasi telah dikenal pasti dan permohonan telah lama dihantar kepada pihak kementerian. Apakah soalan saya ada, apakah status
pembinaan ataupun permohonan ini, pembinaan kompleks sukan ini, dan mohon pertimbangan agar pembinaan ini diteruskan sebab situ memang ramai anak-anak muda dan ada kawasan, ada tanah yang diperuntukkan khusus untuk pembinaan kompleks sukan komuniti di tempat berkenaan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Parit Sulong. Selanjutnya dipersilakan Yang Berhormat Alustar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Musi dan Yang Berhormat Menteri dan Timbalan Menteri yang turut ada dalam Dewan. Saya ada 7 perkara yang nak ditanyakan dalam perbahasan ini. Yang pertama, mengenai Kepala B01200 Perbadanan Stadium Malaysia. Dalam peruntukan perbelanjaan tahun ini dipotong 1 juta lebih kurang. Mengapa jumlah ini lebih sedikit daripada tahun sebelumnya? Adakah ada peruntukan tertentu yang dipotong? Yang kedua, juga berkaitan dengan perbadanan stadium. Adakah ada usaha di pihak kementerian untuk mewujudkan ruang dalam stadium yang sedia ini untuk sukan e-sport? Kalaupun tidak dibina satu stadium ataupun kompleks e-sport, paling kurang kita guna ruang tertentu dalam stadium sedia ada itu untuk sukan e-sport. Kerana kawan-kawan kita yang bermain ataupun atlet sukan e-sport ni, dia terutamanya pemain-pemain amatur ni, dia mengeluh tak ada tempat untuk mereka berkumpul dan berlatih dalam sukan e-sport. Perkara yang 3, Datuk Mengurusi, dalam Kepala B020-200 Pembangunan Kemahiran Belia. Juga dalam berkaitan dengan aktiviti sukan e-sport tadi, apa perancangan kementerian untuk membangunkan kemahiran e-sport dan membimbing mereka? Saya mengambil contoh kumpulan Homeboys yang sangat mahir dengan e-sport ini, dan mereka mengumpulkan sebilangan anak-anak muda di bawah organisasi mereka, dan dia boleh menjana pendapatan dan menjadi popular. Ada pengikut yang lebih daripada 1 juta follower, dan mereka ini kita wajar manfaatkan untuk menjadi pembimbing kepada rakan-rakan ataupun belia-belia yang lain, kerana mereka ada pengaruh mereka sendiri. Saya beralih kepada perkara yang keempat, untuk mengurusi B031000, Program Latihan Pembangunan Sukan, Program Latihan dan Pembangunan Sukan Majlis Sukan Negara. Adakah kerajaan bercadang untuk memperkenalkan konsep identiti sukan mengikut negeri ataupun daerah? Berbanding yang ada sekarang ni, sepengetahuan saya, kita tumpu pada sukan yang biasa dibuat oleh orang lain. Jadi apakah kementerian bercadang untuk memperkenalkan identiti sukan ini mengikut daerah ataupun negeri, supaya negeri ataupun daerah berkenaan fokus kepada sukan yang mereka nak fokus, dan juga satu lagi sukan-sukan tradisional yang lahir daripada daerah ataupun negeri-negeri tertentu. Kalau kita perkenalkan konsep ini, dia boleh memelihara sukan tradisional dan juga sekaligus menghidupkan negeri ataupun daerah berkenaan. Perkara yang kelima, Datuk Mengurusi, juga telah disentuh tadi oleh beberapa orang pembahas, B031500, Impact Integrated, yang disebut tadi oleh Yang Berhormat Pasir Mas, yang mana program Impact Malaysia melalui Instagram yang saya tengok tadi, bukannya Facebook, Yang Berhormat Pasir Mas, mempromosikan program Jom Ziarah Gereja. Program ini untuk mengenali agama ini saya kira tidak salah. Namun untuk mengkhususkan kepada non-Christian youth dalam poster itu sebelum dia diturunkan, saya rasa itu agak mencetuskan ketidakselesaan di kalangan masyarakat kita. Dan apatah lagi apabila projek itu menggunakan nama projek artikel 11 yang menyentuh mengenai kebebasan beragama. Itu satu lagi nama yang mencetuskan ketidakselesaan yang ada di kalangan masyarakat. Apatah lagi apabila Impact Malaysia ini diberi penambahan peruntukan sebanyak 1 juta pada tahun ini berbanding tahun lepas. Daripada 4 juta naik ke 5 juta. Jadi saya mohon pihak kementerian berikan justifikasi mengapa agensi di bawah KBS menganjurkan program seumpama ini. Dia sepatutnya duduk di bawah kementerian lain, mungkin Kementerian Perpaduan.
sepatutnya KBS fokus kepada pembangunan belia dan sukan, dan apakah kewajaran bajet itu ditambah dan mengapa nama projek artikel 11 itu digunakan. Sepatutnya kita dokong keseluruhan perlembagaan persekutuan itu, bukan hanya artikel 11. Perkara yang keenam, yang kedua terakhir, Datuk Pengerusi, saya sentuh mengenai P45 pembangunan yang kita lihat pada tahun ini meningkat 1.7 kali ganda, peningkatan 180.8 juta. Item P00, butiran P00601 naik taraf kompleks sukan belia dan naik taraf kompleks belia dan sukan negeri. Saya mohon dapat disenaraikan kompleks sukan yang akan dinaik taraf tersebut dan mohon juga dimasukkan negeri Kedah dalam senarai tersebut. Dan akhir sekali, Datuk Pengerusi, B04007 mengenai kajian pembangunan belia. Tahun lepas tidak ada peruntukan dibelanjakan dan tahun ini perbelanjaan dijangka 1.6 juta. Mohon pihak kementerian jelaskan apakah bentuk kajian pembangunan belia yang hendak dilaksanakan. Sekian, Datuk Pengerusi, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ahli Ustaz. Berikutnya dipersilakan Yang Berhormat Sri Gading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Tuan Pengerusi. Sri Gading membahaskan Kepala B45 030400 program belia dan sukan. Kalau kita lihat di sini kekurangan bajet 7.5 juta. Sedangkan kalau kita melihat bahawa dengan peruntukan yang semakin berkurangan ini, adakah peruntukan kepada persatuan-persatuan belia dan sukan dapat diagihkan dengan sebaik mungkin, kerana untuk mencukil bakat-bakat baru dalam sukan tentulah memerlukan penglibatan persatuan-persatuan sukan di peringkat daerah, di peringkat negeri dan daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, Kepala 45 juga, iaitu 031300 Malaysia Future Leaders School, di mana kalau kita lihat ini satu penambahan bajet yang baik, namun saya mencadangkan supaya untuk merealisasikan perpaduan kaum dalam negara kita, maka penglibatan bukan sahaja daripada sekolah-sekolah kerajaan, tetapi boleh libatkan sekolah-sekolah swasta dan juga sekolah yang berdaftar di bawah kerajaan negeri, supaya kita dapat menyatukan perpaduan di peringkat asas lagi, di peringkat awal, di peringkat remaja, di peringkat belia, mereka telah dapat bertemu, berjumpa, saling belajar budaya masing-masing. Jadi ini penting untuk masa depan negara kita, perpaduan melalui sukan dan juga kepimpinan. Yang ketiga, di perkara ataupun 00100 Institut Kemahiran Belia Negara, di mana bajet yang telah dikemukakan bertambah 36.5 juta, satu peruntukan yang baik, yang banyak. Persoalan ataupun percadangan daripada saya berkaitan dengan apakah tindakan kerajaan, langkah-langkah kerajaan untuk belia yang terpaksa berhenti kerja ataupun dibuang kerja semasa COVID dan masih belum dapat pekerjaan baru. Adakah program di IKBN ini diadakan program-program reskilling dan juga upskilling untuk memberikan peluang kedua kepada belia yang dibuang kerja ataupun diberhentikan kerja dapat pekerjaan baru dengan kemahiran baru. Dengan kemahiran baru, maka dia boleh dapat pekerjaan yang lebih baik. Yang ketiga, berkaitan dengan IKBN ini juga, berapakah IKBN yang menawarkan program untuk latihan berteknologi tinggi untuk bersaing dalam IR 4.0. Jadi ini penting sebab kalau kita lihat industri sekarang ini, dia memerlukan kemahiran dalam bidang-bidang yang memerlukan kemahiran tinggi, dan ini penting kepada belia-belia kita untuk dapat bersaing dalam industri, dalam pekerjaan industrinya. Yang keempat adalah program 00119, projek pembangunan ailit, di mana kalau kita lihat telah disentuh oleh Pak Simas dan juga Pak Parik Sulong, di mana saya ingin menyatakan bahawa menambahkan lagi persoalan, boleh tak nyatakan bagaimana pemilihan peserta-peserta mengikut nisbah kaum, jantina dan negeri, kerana dengan terpilihnya pelajar-pelajar ataupun belia-belia yang terlibat dalam program ini, kita dapat menambahkan lagi kerjasama ataupun saling kenal mengenali antara satu sama lain.
saya mengharapkan ia ada beza sikitlah dengan PLKN, kerana PLKN ini dia lebih kepada program-program seperti tentera, alat tentera. Yang seterusnya adalah program 00601, naik taraf kompleks belia dan sukan negeri-negeri dengan penambahan sebanyak 11.9 juta, di mana kalau kita lihat di sini seperti mana yang kita sedia maklum, mengikut laporan Jabatan Perangkaan Malaysia 2022, Batu Pahat mempunyai peratus kedua tertinggi belia teramai selepas Johor Bahru. Jadi ini memberikan satu semangat sebenarnya kepada Seri Gading dan juga dengan cadangan daripada Pak Silong tadi, bahawa perlu kompleks ataupun mini sukan dibina, ditambah pula dengan banyaknya pusat-pusat pendidikan tinggi seperti UTHM, KKTM, Kolej Pendidikan dan juga Kolej Mara yang ada di daerah Batu Pahat. Jadi saya mengharapkan supaya dengan peruntukan yang lebih dapat dibina satu kompleks ataupun mini sukan dalam daerah Batu Pahat, khususnya kalau boleh di Seri Gading. Sekian, terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Seri Gading. Dipersilakan Yang Berhormat Masjid Tanah. Yang Berhormat Masjid Tanah. Kali terakhir saya panggil, saya akan bypassnya. Yang Berhormat Masjid Tanah. Jika tiada, saya kepada Yang Berhormat Sungai Petani yang telah mengambil tempat Yang Berhormat Taiping. Silakan Yang Berhormat. Silakan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin menyentuh program 2 Pembangunan Belia dan Sukan, aktiviti 5 Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILID, yang mana fungsi daripada AILID ini adalah untuk melaksanakan program membentuk belia masa hadapan yang berwawasan serta mempunyai nilai jati diri yang tinggi dan menyerlahkan potensi anak muda sebagai rakan strategik dalam membangunkan negara berpandukan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Butiran 020000 Pembangunan Belia dan Sukan. Butiran kecil 020500 Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILID. Tuan Pengerusi, saya difahamkan pada Februari yang lalu Kementerian Belia dan Sukan telah mengadakan sesi bengkel modul pendidikan demokrasi yang dikelolakan oleh AILID. Saya mengalu-alukan usaha ini dan saya ingin tahu, bilakah kementerian akan memulakan program ini? Siapakah golongan sasar program pendidikan demokrasi ini dan adakah pendidikan demokrasi ini akan melibatkan pengundi baru tanpa mengira umur? 4 tahun setelah pindaan perlembagaan berkenaan undi 18 dilaksanakan, kerajaan perlu lebih fokus dalam proses memberikan pendedahan pendidikan demokrasi kepada pengundi baru ini agar mereka bersedia dan menjadi pengundi yang bermaklumat dalam membuat keputusan serta pertimbangan. Tuan Pengerusi, saya melihat bahawa undi 18 ini amat penting dan kita lihat bagaimana anak muda ketika ingin mengundi tidak semata-mata hanya memangkah di kertas, tetapi anak muda ini perlu benar-benar faham bahawa yang mereka menentukan itu adalah masa depan negara Malaysia. Dan selain anak-anak muda 18 hingga 21 tahun, bagi saya pendidikan demokrasi juga harus diberikan kepada pengundi baru tanpa mengira umur. Tuan Pengerusi, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyentuh butiran kecil 031300 Malaysia Future Leader School MFLS. Saya ingin tahu apakah perancangan masa hadapan kementerian mengenai program MFLS ini, sejauh manakah program-program MFLS ini terdahulu mencapai matlamat yang telah digariskan, sejauh manakah penglibatan anak-anak muda bukan sahaja dari desa, dari bandar tetapi juga dari desa dan kawasan pendalaman dalam program ini, dan apakah perancangan kementerian kepada graduan atau alumni program MFLS ini. Tuan Pengerusi, sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sekarang kita persilakan Yang Berhormat kalau ikut
giliran ini. Yang Berhormat Arau. Yang Berhormat Arau. Yang Berhormat Arau. Jika tidak ada, saya ke Yang Berhormat YB Tenggara. Boleh ganti Silakan ke? Yang Berhormat Tenggara. Tuan Pengetua, boleh saya ganti? Tidak ada ganti-ganti. Kena maklum dulu. Ya. Terima kasih, Tuan. Bukan last minute. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ambil kesempatan ini juga untuk mengucapkanlah walaupun tidak ada kepada Yang Berhormat Tambun Irama Kota dan Lenggong yang pernah memimpini Majlis Belia Malaysia sebagai Presiden. Jadi masa pun tak panjang, ada beberapa perkara yang saya ingin sentuhkan. Pertamanya butiran 02000 sub butiran 020 100 berjumlah 106 juta, kenaikan 2.7 juta berbanding tahun 2022. Adakah dalam butiran ini dialokasikan sejumlah untuk pelaksanaan Majlis Perundingan Belia Negara, Majlis Perundingan Belia Negeri dan Majlis Perundingan Belia Daerah? Untuk pengetahuan Dewan, Majlis Perundingan Belia Negara Negeri Daerah adalah saluran terbaik libat urus kerajaan, which is KBS, bersama komuniti belia agar di akar umbi untuk membincang isu dan mencari jalan penyelesaian, dan saya kira kerajaan wajar memperkasa dan diharap melalui butiran ini adalah peruntukan untuk Majlis Perundingan Belia Negara Negeri dan Daerah, moga boleh diperkasa. Keduanya butiran 02500 berkaitan dengan ILIT diharap dapat diperinci dan adakah ikhtiar literasi politik sebagaimana disebut oleh ramai rakan ahli parlimen dan sekolah kenegaraan berada dalam butiran ini. Dalam perbahasan titah tuanku dan juga bajet Madani 2023 disebut banyak perihal literasi politik, jadi diharapkan dapat dimaklumkan strateginya dan mungkin boleh melibatkan ahli-ahli yang berhormat parlimen untuk menyediakan modul-modul tersesuai untuk pendidikan pendidikan yang mungkin dilaksana bersama dengan KPM dan juga KPT. Ketiganya butiran 030400 17.5 juta 2023 adalah kurang berbanding 2022 sekitar 25 juta. Adakah wujud usaha menggalak ataupun mempromosi belia untuk menyertai pertubuhan belia dan menghak upaya pertubuhan belia sedia berada dalam butiran ini? Jika ya, saya kira ia perlu dipertingkatkan. Daripada 17.5 itu tak cukuplah, saya rasa perlu dipertingkatkan kerana kita dapati kalangan pertubuhan-pertubuhan belia yang ada sekarang banyak yang semakin lesu. Ketika saya menjadi Presiden Majlis Belia Negeri Johor dulu, kita ada sekitar 160,000 lebih ahli persatuan belia yang berdaftar dan 400 lebih pertubuhan dan persatuan belia lah. Termasuklah yang tadi disebut, ada Tamil Belnya, MIYC, HYO, Majlis Belia Fedah, 4B dan GPMS dan sebagainya. Jadi saya harap kerajaan juga melalui KBS boleh memikirkan kaedah untuk menggalakkan lagi penglibatan orang muda dan belia untuk terlibat dalam persatuan supaya boleh dipimpini, dibimbingi untuk menjadi ahli masyarakat yang berkesanah. Kalau macam saya ni anak peneroka Felda, Majlis Belia Fedah lah, di kampung-kampung pertubuhan belia memang sangat mustahak dan perlu dah diaktifkan. Suatu ketika di zaman Bera tak ada di sini menjadi Menteri Belia, pernah ada bantuan menghak upaya persatuan belia sekitar RM3,000 dan ia berkesan untuk menggiatkan aktiviti dan menggalak kesukarelawanan. Seterusnya berkaitan dengan kepala butiran 030800, 020200, 030900 berkaitan dengan kemahiran. Adakah ini juga termasuk peruntukan untuk kajian dan penyelidikan modul baharu latihan kemahiran umum dan spesifik di IKBN dan IKTBN yang mengambil kira perkembangan IR 4.0 dan pengupayaan atau pendekatan mood baharu iaitu place and train. Saya difahamkan oleh rakan-rakan terutama yang melaksanakan ikhtiar program Belia Mahir dan projek kompeten inisiatif NGO untuk menggalak penglibatan belia dalam kemahiran. Kerjaya menyatakan bahawa pelaksanaan formaliti biasa ni mesti dipertingkatkan. Sekarang ni banyak yang guna place and train lah. Dan saya mencadangkan pihak KBS mungkin boleh merujuk juga pada Federasi Kebangsaan Pekerja Belia. Dan baru-baru ini saya ada buat libat urus dengan JPDC, dikatakan ada 30,000 peluang pekerjaan di Rapid Pengerang, yang mana KBS mungkin boleh tengoklah memperkasakan IKBN di Pengerang.
akhirnya saya nak sebut juga tentang cadangan, bagi cadangan kepada KBS untuk menjadikan sekolah sebagai pusat pembangunan belia. Ini tak ada dalam mana-mana butiran lah, tetapi daripada mana-mana butiran tu mungkin boleh diolah supaya menjadikan sekolah sebagai pusat pembangunan belia, kerana belia kita yang berusia 13 hingga 18 tahun habiskan masanya banyak di sekolah. Jadi mungkin KBS dengan KPM boleh berbincang, dan mungkin juga KBS boleh merangka bukan saja bergantung kepada dasar belia negara yang sedia ada, tetapi boleh membangunkan dasar remaja negara yang melibatkan pengkhususan rakyat belia yang berusia 13 hingga 25 tahun. Dan akhirnya adalah dengan minta sedikit pengurusi, dengan idea ini, maka saya nak memaklumkan bahawa di Tenggara ini ada keperluan untuk sebuah kompleks sukan berpusat. Terlanjurlah kita nak membangunkan bakat termasuk sukan, dan melalui sukan boleh membangunkan karakter dan sebagainya. Jadi di Tenggara ini ada Sekolah Menengah Kebangsaan Laksmana Tun Habab, Sekolah Menengah Bandar, Sekolah Menengah Kebangsaan Lengyu, BT1, BT2 Seri Pinang dan 2 SMK, dan 40 lebih sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan yang tidak ada tempat untuk mereka bersukan. Dan saya saya nak memaklumkan bahawa ada kalangannya terpaksa membawa jauh ke Pengerang dan Johor Bahru untuk semata-mata menggilap bakat sukan yang ada dalam kalangan orang muda, murid-murid sekolah. Jadi saya mohonlah kalau boleh di Tenggara dia. Yang berhormat, duduk. Ingin saya mengingatkan mesyuarat, bukan tanggungjawab yang dipertua atau berdewan untuk memastikan yang berhormat berada di dalam dewan untuk berucap. Bila dibaca senarai adalah menjadi tanggungjawab yang berhormat. Sebelah kiri 2 orang tiada. Senarai telah dibaca. Ya. Saya akan move on. Yang berhormat, ahli-ahli yang berhormat, Majlis Persidang semula sebagai majlis mesyuarat. Muhammad Arau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Yang di-Pertua kerana bagi peluang untuk saya berucap. Saya berucap ini di bawah tajuk Kementerian Belia. Menteri Belia ini ratingnya nombor 3 di antara yang terbaik. Nombor 2 pengangkutan. Nombor 2 Perdana Menteri, nombor 3 Menteri Belia. Tapi hari ini kalau Yang Berhormat jawab betul-betul, saya bagi Yang Berhormat rating nombor 1, 50 poin sana. Tapi kalau Yang Berhormat jawab tak betul, jatuh bagi nombor 4. Okey, yang pertama sekali ialah berhubung dengan B butiran 2020500 Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ILIT. ILIT Yang Berhormat, kita tahu bahawa ianya ialah diperkenalkan oleh Kementerian Belia. Ini semasa MUA dulu dalam PH perkenalkan. Dan dia perkenalkan, saya terima kasih, dia perkenalkan 2 benda. Satu gadget ni yang saya dah terikut. Rostrum ni saya perkenalkan untuk semua rakyat Malaysia. Tapi hari ini dia perkenalkan. ILIT ni ialah dibuat oleh PH yang memperkenalkan perkara ini. Tiba-tiba mari pilihan yang lepas, orang undi PN. Demikian juga semalam kita cakap pasal semalam kita cakap Ulu Langat tak bersetuju berhubung dengan guru kafar. Dia kata guru kafar kempen. Tapi kita kena ingat zaman guru kafar ni zaman mereka juga berjalan. Tapi hanya orang sokong PN. Demikian juga elit. Remaja boleh kata, majoriti remaja menyokong PN. Jadi tidak ada masalah. Kami apa saja yang diperkenalkan, kononnya ini untuk menggantikan BTN dulu, kita perkenalkan elit. Tapi saya nak mintanya Yang Berhormat. Elit ini cuma 10 hari. Selepas 10 hari dia hadir kursus, di mana mereka berada kita tidak tahu. Jadi yang paling penting sekarang ni kena ada follow up sikit Yang Berhormat. Supaya di mana keberadaan mereka. Sebab apa? Bila mereka hadir kursus yang hebat-hebat ni namanya ILIT, kan? Saya lebih suka nama ULIT, kan? Jadi ILIT tiba-tiba mereka macam-macam berada dalam pasaran pekerjaan. Dan akhirnya mereka kecewa dan mereka menyokong kepimpinan parti kami. Jadi saya minta supaya kena buat follow up.
Yang Berhormat. Apabila mereka hadir khusus, kita buat follow up dan kita nak pastikan supaya mereka ini menjadi orang yang berdisiplin, ya, berdisiplin. Disiplin contohnya bila jadi wakil rakyat, disiplin. Sekarang ni wakil rakyat ni kita ada ketua pembangkang. Ketua pembangkang di pihak PN jadi ketua pembangkang. Tapi saya tengah cerita di Selangor, UMNO ada 5 kerusi. PN ada 7 kerusi. 7 ke 8 kerusi. Tetapi ketua pembangkang tidak mau berhenti tadi. Sebab dia ingat dia ketua pembangkang. Padahal UMNO sekarang PH. Ataupun UMDAP. Jadi dia kena berhenti. Dia kena bagi PN yang jadi ketua pembangkang di Selangor. Orang Selangor ke mana pun cari sesuatu yang lebih menarik, sokong PN dalam pilihan raya yang akan datang. Sebab UMNO nampaknya walaupun dah kalah di Selangor 5 kursi tapi tak mau jadi tak mau berhenti jadi ketua pembangkang. Saya Jadi tidak akan bagi masa ekstra elit, ya. Speaker yang dikasih itu elit. Yang keduanya ialah butiran 020 300 Majlis Sukan Negara. Yang Amat ni saya minta sebab apa Yang Amat tahu saya isytihar saya punya interest. Saya adalah Presiden KOM Malaysia, saya juga Presiden Swimming Malaysia. Jadi Yang Amat, kita bila kita nak hantar pasukan pergi bertanding di luar negara, kita ada A-team. A-team kerajaan bayar. B-team ni persatuan kena bayar. Persatuan nak cari duit di mana Yang Berhormat? Akhirnya persatuan mungkin tercari-cari presiden ke dan sebagainya. Ini tak bagus, tak boleh berterusan. Bagaimana pula kalau persatuan itu miskin? Sebab orang ini nak dibagi pendedahan dan mereka ada potensi. Dan mereka ini bukan saja diberi pendedahan persatuan yang pilih, tapi majlis sukan yang pilih, majlis Olimpik yang pilih. Tetapi mereka tak dapat dihantar kerana mereka masuk di bawah kategori B. Yang keduanya, kita juga kena bayar coach, jurulatih. Jadi saya merayu pada Yang Berhormat, yang telah pun dapat rating nombor 1 pada hari ini, supaya B-team ni kalau tak mau bagi semua pun bagi separuh cukup. Bagi separuh dan coach mesti dibayar 100% oleh MSN. Dan akhir sekali, Speaker, saya cakap saya ikut tertib sebab walaupun saya tidak dilatih oleh elit, tetapi saya cukup tertib untuk mematuhi orang muda sekarang. Orang muda adalah masa depan negara ini. Yang berikutnya adalah butiran 01000 pengurusan bagi B45. Yang ini Yang Berhormat, ini telah pun ditentang oleh pelbagai pihak berhubung dengan NGO Impact Malaysia yang membuat lawatan ke gereja dan sebagainya. Dalam Islam kita ada ayat Quran yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim lakum dinukum waliyadin. Kami dengan agama kami, kamu dengan agama kamu. Jadi jangan sentuh soal agama. Ini Impact Malaysia sekarang ni yang tentang hebat ialah pemuda UMNO. Arau, masa sudah tamat. PN juga menentang. Saya minta Yang Berhormat jangan libatkan agama. Hak ini agama biar orang lain. Beliau bagi perhatian kepada beliau. Masa depan beliau, peluang pekerjaan, pendidikan, TVET dan sebagainya Yang Berhormat. Jadi kita bagi beliau ni ruang untuk mereka berkembang di bidang yang lain, tapi dalam bidang agama ni saya minta jangan nampak keterlibatan KBS terutamanya berhubung dengan Impact Malaysia dan pemuda UMNO bagi tahu mereka akan saman Impact Malaysia. PN kita bagi tahu kita bersama. Itu sebab masa sudah tamat. Kepimpinan baru UMNO bagus sebab apa dah bersama dengan PN. Terima kasih Yang Berhormat Speaker yang saya kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Arau. Saya jemput Yang Berhormat Taiping. Terima kasih Puan Pengerusi kerana mengizinkan saya untuk menyertai dalam perbahasan peringkat jawatankuasa ini. Saya rujuk kepada butiran maksud pembangunan 02001 Kompleks Rakan Muda Daerah KRMD dan 02400 Gelanggang Sukan. Puan Pengerusi, saya ingin bangkitkan pada petang ini berkenaan dengan Kompleks Rakan Muda Larut Matang yang mana ia telah dibina sekian lama dengan 3 unit gelanggang badminton indoor dan juga ada gelanggang bola tampar, bola jaring, sepak takraw dan sebagainya yang merupakan outdoor. Dan sepanjang masa ini Kompleks Rakan Muda Larut Matang tidak memperolehi peruntukan
yang mencukupi untuk menaik taraf dan juga untuk tujuan penyelenggaraan. Dan apa yang perlu adalah di kawasan Taiping, sememangnya kita mempunyai ramai anak-anak muda yang mana juga ramai yang amat berbakat, tetapi apabila kita berbincang berkenaan dengan fasiliti sukan ataupun fasiliti riadah, memang dari segi fasiliti sukan adalah tidak mencukupi. Dan kompleks rakan muda Larut Matang ini sekiranya nak naik tarafkan boleh, tapi adalah terkekang dan terhad kerana ia tidak ada kawasan lapang ataupun space yang lain di kompleks tersebut. Namun di persebelahan kompleks ini ada tanah seluas lebih kurang 108 ekar yang sekarang merupakan tanah lapang, tanah kerajaan yang direservkan sebagai tapak kompleks sukan di bawah Seksyen 42 1B Kanun Tanah Negara dan diisytiharkan perizapan itu di bawah Seksyen 62 1 Akta yang sama. Dan kawasan tersebut adalah amat strategik sekiranya pihak kementerian dapat mempertimbangkan supaya dalam masa terdekat ini boleh diluluskan peruntukan untuk pembinaan suatu mini stadium yang mana adalah lebih fokus kepada padang balapan dan juga jogging track yang sedia ada dan segala fasiliti yang bersamaan dengan suatu keperluan suatu mini stadium. Dan ini adalah penting kerana di kawasan Larut Matang, khasnya di kawasan Taiping, memang kekurangan sebuah mini stadium dan saya percaya bahawa di bawah kerajaan Malaysia Madani ini kita mampu membuat sesuatu yang tidak sama untuk warga Taiping. Dan pada masa yang sama, apabila kita berbincang di bawah Kompleks Rakan Muda Daerah KRMD di bawah putiran 02001 ini juga sebelum ini ada dimaklumkan bahawa terdapat permohonan masuk untuk untuk melengkapkan gelanggang-gelanggang seperti bola tampar jaring dengan fasiliti berbumbung. Dan ini ini merupakan sebahagian perkara yang saya ingin bangkitkan kepada pihak kementerian untuk supaya dipertimbangkan. Selain daripada cadangan untuk membina satu mini stadium yang akan bukan sahaja memanfaatkan kawasan Taiping tetapi juga akan membawa kemajuan dan kepada kawasan Kamunting yang merupakan satu kawasan yang amat penting di bawah kawasan Tairam Larut Matang. Dan dengan itu sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Taiping. Saya jemput Yang Berhormat Pematang Pau. Terima kasih Tuan Pengerusi atas ruang yang diberikan kepada Pematang Pau. Saya merujuk kepada butiran 030500 penyelenggaraan pejabat dan kompleks belia dan sukan. Fasiliti dan kompleks di bawah Kementerian Belia dan Sukan ini agak banyak jumlahnya. Dan ini memerlukan perancangan dan juga perhatian daripada pihak kementerian. Saya ingin bertanya berkaitan dengan pengumuman daripada pihak menteri sendiri dalam penggulungan sebelum ini untuk melaksanakan inventory berkaitan dengan kompleks sukan serta fasiliti bagi setiap kawasan. Soalan saya, adakah proses itu telah dimulakan dan bilakah kemungkinannya ia akan dibentangkan kepada kita agar setiap kawasan dapat menilai, khususnya melihat keperluan di kawasan masing-masing. Mohon respon daripada kementerian nanti. Butiran 020000 pembangunan belia dan sukan. Pemekasaan program pelapis dalam semua aktiviti sukan sangat penting. Tanpa pelapis, sukan negara kita akan terus malap seiring perubahan zaman. Soalan saya, apa peranan pihak kerajaan untuk memastikan program pelapis ini diberikan tumpuan? Kerana kita melihat kita sekarang sangat kurang pelapis untuk menjadi pengganti wira-wira sukan negara kita apabila mereka bersara nanti. Sebagaimana contoh Datuk Lee Chong Wei, Datuk Nicole Ann, David dan lain-lain lagi, kita masih lagi belum dapat mencari pengganti yang ideal seperti mereka. Dan ini juga akan berlaku di dalam sukan-sukan yang lain. Mohon respon daripada pihak kerajaan. Butiran 030400 program belia dan sukan.
Kenaikan kos sekarang ini menjadi isu yang sangat memberi kesan kepada semua pihak, termasuklah pihak kementerian. Saya ingin bertanya berkaitan dengan apa pertimbangan pihak kerajaan ketika mengurangkan peruntukan daripada 25 juta kepada 17.5 juta. Sedangkan kita dalam usaha untuk memartabatkan sukan, khususnya kepada anak-anak muda di Malaysia. Mohon pihak kementerian memberikan senarai program-program yang dibatal ataupun yang dipotong sejajar dengan pengurangan bajet tersebut. Sepatutnya program belia dan sukan seperti ini perlu diperbanyakkan kerana ia dapat mengurangkan keterlibatan anak-anak muda kita dalam aktiviti yang tidak berfaedah. Tetapi jika dipotong, pasti ia akan membantukan perancangan serta aktiviti tersebut. Butiran 010200 Perbadanan Stadium Malaysia. Bola sepak merupakan sukan utama di negara kita. Sambutannya sekarang amat menggalakkan daripada seluruh rakyat. Akan tetapi, fasiliti padang stadium bola sepak negara kita masih dalam peringkat diperbincangkan. Soalan saya, apa usaha kerajaan berkaitan dengan fasiliti padang bola stadium bola sepak di negara kita ini yang banyak dipertikaikan, yang dirasakan boleh dicadangkan untuk dinaik taraf? Sekarang kita melihat ada beberapa sahaja padang stadium bola yang dilihat terbaik dan saya mengharapkan ia dapat diperluaskan kepada padang-padang stadium bola sepak yang lain. Kita ingin melihat Malaysia bergerak ke arah tersebut. Jadi apa usaha pihak kerajaan untuk bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan agar isu ini diberikan keutamaan. Tuan Pengerusi, butiran 030200 emolumen kaki tangan kontrak. Dalam suasana ekonomi sekarang, kita mengambil berat berkaitan dengan penjawat awam kontrak di bawah KBS. Dan secara umumnya, semua penjawat awam kontrak. Kita melihat tanggungan untuk kaki tangan kontrak untuk KBS sahaja menjangkau 20 juta ringgit setahun. Adakah kerajaan bercadang untuk mempertimbangkan menyerap mereka sebagai pegawai tetap secara peringkat, khususnya bagi mereka yang telah lama berkhidmat, contohnya yang berkhidmat melebihi 20 tahun dan lain-lain, kerana kepakaran dan pengalaman mereka sangat berharga. Butiran 031500 Impact Integrated. Sebelum ini telah disebutkan oleh sahabat saya daripada Pasir Mas, Alustar dan juga sebentar tadi Yang Berhormat Arau berkaitan dengan program yang viral baru-baru ini. Cuma soalan saya, sejauh mana peranan kementerian dalam memantau program-program yang sebegini, yang mana jika dilihat dia boleh menimbulkan kegusaran di kalangan rakyat. Dan yang kedua, adakah kementerian bercadang untuk bekerjasama dengan Kementerian Perpaduan Nasional agar diwujudkan garis panduan dalam setiap aktiviti yang berada di bawah KBS mengambil kira sensitiviti masyarakat yang ada di negara kita ini. Jadi Tuan Pengerusi, terima kasih atas peluang yang diberikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Permatampau. Saya jemput Yang Berhormat Patang Lupa. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya mohon untuk turut serta dalam perbahasan peringkat jawatankuasa untuk Kementerian Belia dan Sukan pada petang ini. Pertamanya saya ingin menyentuh butiran 030300 Hari Sukan Negara yang diperuntukkan sebanyak 2.7 juta. Saya ingin bertanya kepada kementerian mengenai apakah pengisian program Hari Sukan Negara pada tahun ini di bawah Kerajaan Madani serta adakah ketuan rumahan Hari Sukan Negara ini akan dianjurkan secara bergilir-gilir oleh negeri-negeri seluruh Malaysia bagi mempromosi aktiviti sukan ke seluruh negara termasuk Sarawak. Seterusnya saya ingin menyentuh mengenai butiran 030400 program belia dan sukan yang diperuntukkan sebanyak 17.5 juta. Saya ingin mendapatkan perincian daripada kementerian mengenai apakah program-program yang telah dirancang di bawah program belia dan sukan untuk tahun ini dan nyatakan pecahan daripada program-program tersebut yang akan dilaksanakan di Sarawak. Untuk pengetahuan, Sebekas merupakan pertubuhan belia yang utama di Sarawak dan adakah peruntukan di bawah butiran ini memperuntukkan dana untuk persatuan-persatuan sukan? Seandainya ada, saya mohon Sebekas dimasukkan sekali dalam butiran ini untuk diperuntukkan.
Butiran seterusnya yang ingin saya bangkitkan adalah 00100 Institut Kemahiran Belia Negara IKBN 54 juta. Saya ingin bertanya kepada kementerian sama adakah terdapat rancangan untuk menambah jumlah IKBN di Sarawak, kerana pada ketika ini hanya terdapat satu sahaja IKBN untuk seluruh negeri Sarawak, iaitu IKBN Miri. Selain itu, kursus yang ditawarkan di IKBN Miri juga adalah terhad kepada automotif, mekanikal dan hospitality. Seterusnya, saya juga ingin membangkitkan mengenai butiran 00601, naik taraf Komplek Belia dan Sukan Negeri-Negeri, dan 02301, penyelenggaraan komplek dan kemudahan sukan negeri. Saya ingin bertanya kepada kementerian, apakah rancangan dan usaha kementerian untuk menaik taraf dan menyelenggara komplek dan kemudahan sukan di negeri Sarawak. Ini kerana komplek dan kemudahan sukan yang ada di kawasan bandar dan pekan di Sarawak adalah amat terhad, walaupun jumlah pengguna kemudahan ini adalah tinggi. Untuk kejohanan olahraga peringkat sekolah atau daerah sebagai contoh, kebanyakan sekolah bergantung kepada hanya satu atau dua stadium yang ada di bandar dan pekan mereka. Sekiranya tidak diselenggara, ianya mendatangkan pelbagai kerumitan kepada pengguna. Akhir sekali, saya ingin menyentuh butiran 02007, Kompleks Sukan Komuniti 4.1 juta, dan 02400, Gelanggang Sukan 83.3 juta. Saya ingin bertanya berapa jumlah serta lokasi Kompleks Sukan Komuniti dan Gelanggang Sukan di bawah kementerian yang ada di Sarawak, dan daripada jumlah tersebut, berapakah yang ada di Parlimen Batang Lupa. Berkenaan dengan butiran 02400 yang diperuntukkan 83.3 juta, adakah untuk penambahbaikan sahaja atau untuk bina baru atau menaik taraf? Jika ada disediakan peruntukan ini untuk bina baru, saya mohon dipertimbangkan diberikan peruntukan untuk kawasan Batang Lupa, dan jika peruntukan ini untuk menaik taraf ataupun maintenance, pembaikan dan sebagainya, saya juga mohon dilihat gelanggang-gelanggang padang di kawasan Batang Lupa ini untuk dinaik taraf. Saya juga ingin menarik perhatian kementerian di bawah kepala ini 02400 untuk melihat keadaan gelanggang-gelanggang sukan di kawasan Batang Lupa, terutamanya padang-padang futsal, padang-padang bola sepak dan gelanggang-gelanggang sedia ada yang di bawah tanggungjawab kementerian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batang Lupa. Saya jemput Yang Berhormat Masjid Dana. Terima kasih Speaker. Saya ingin menyentuh berkenaan dengan Kementerian Belia dan Sukan di bawah kepala 020000, iaitu berkenaan dengan pembangunan Belia dan Sukan di bawah butiran 020100, iaitu Belia dan Sukan, yang mana peruntukan sebanyak 106 juta 710,500 pada tahun 2023 berbanding pada tahun lepas yang mana hanya sebanyak 103 juta. Dan saya ingin menyentuh beberapa perkara kerana saya datang daripada negeri Melaka, dan Melaka ini adalah merupakan sebuah negeri yang orang tahu adalah sebuah negeri belia. Jadi sebab itu saya mohon pihak kementerian dapat melihat dan juga memberikan perhatian kepada majlis-majlis belia daerah dan juga majlis gabungan belia daerah dan juga majlis negeri yang mana supaya dapat diberikan peruntukan kepada mereka ini supaya mereka dapat membuat pelbagai program dan juga aktiviti yang dapat menyantuni hingga ke akar umbi. Ini sangat penting sekali kerana hari ini terdapat peningkatan pelbagai kos dalam melakukan pelbagai aktiviti di akar umbi. Dan seterusnya saya juga mohon pihak kementerian juga masukkan pembaik pulih gelanggang futsal terbuka yang sedia ada, yang mana rata-rata hari ini keadaannya sangat uzur dan sangat menyedihkan, dengan pagarnya, dengan lantainya yang dalam keadaan yang tidak baik dan tidak boleh digunakan dengan selamat. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang ada di sini kerana saya membaca berita yang mana Yang Berhormat Menteri memberikan
penekanan berkenaan dengan penyelenggaraan. Ini amat penting sekali kerana kalau kita tidak selenggara, ianya akan memberikan satu kerugian. Dan di Masjid Tanah kita ada kompleks sukan muda baru saja dibina jutaan ringgit di baik pulih, dan sekiranya tidak diberikan penyelenggaraan itu dengan banyak, saya khawatir ianya satu hari nanti ianya akan menjadi rosak dan sebagainya. Dan saya juga dapat melihat, saya juga mengharapkan supaya Yang Berhormat Menteri dapat memberikan perhatian di Parlimen Masjid Tanah juga banyak gelanggang-gelanggang yang rosak. Dan seterusnya saya ingin pergi pada butiran 030400, iaitu program belia dan sukan berjumlah 17,500 pada 23 telah menunjukkan pengurangan berbanding pada tahun lepas sebanyak 25 juta. Ini cukup besar sekali. Jadi saya ingin tahu apakah kenapa begitu besar perbezaannya, dan perincian pengurangan ini kenapa? Sebab ini adalah merupakan komponen penting sekali Kementerian Belia dan Sukan. Jadi dua gabungan ini adalah satu fokus berbeza. Dua-duanya adalah merupakan fokus yang berbeza, orang yang berbeza. Sebab itulah saya ingin tahu, contohnya di Masjid Tanah kita ada kompleks sukan Masjid Tanah yang mana besar dan banyak digunakan oleh belia-belia, dan berbanding dengan daerah yang lain, kompleks sukan Masjid Tanah ini dia punya trafik kepenggunaannya cukup tinggi sekali berbanding dengan daerah-daerah lain. Dan sebab itu saya mohon pihak menteri dapat melihat tentang perkara ini supaya ianya dapat diberikan perhatian, kerana dengan pengurangan ini sebenarnya banyak memberikan perbezaan dan juga kesannya kepada akar umbi, terutama sekali di luar bandar. Dan saya juga ingin memohon kepada kementerian untuk melihat tentang peruntukan yang diberikan kepada sukan-sukan massa. Bukannya sukan yang berprestasi tinggi, kerana yang sukan berprestasi tinggi hanya melahirkan beberapa atlet berbanding dengan sukan massa, tetapi sukan massa ini lebih ke akar umbi. Contohnya macam dodgeball. Saya dulu pernah mengetuai dodgeball. Saya harap juga yang kementerian dapat juga melihat tentang potensi sukan dodgeball ini untuk dibawakan sebagai sukan yang berprestasi tinggi. Dan seterusnya saya ingin menyentuh tentang butiran 031300, iaitu Malaysia Future Leaders School MFLS, yang telah memperuntukkan 8,500,000 berbanding dengan 5.9 juta pada tahun 22. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kerana betul dengan adanya program ini. Cuma saya nak tahu perinciannya supaya lebih ramai lagi anak-anak muda yang dapat kita ketengahkan sebagai ikon-ikon ataupun pemimpin masa depan, dan kita bukan hanya lahir saja di peringkat nasional tetapi juga di luar negara. Dan saya setuju dengan Arau sebentar tadi berkenaan dengan program 031500, iaitu Impact Integrated, yang mana sepatutnya dapat diberikan fokus sekali lagi untuk belia-belia di komuniti, belia-belia di luar bandar, kerana 1 juta perbezaan ini cukup besar sekali. Dan akhir sekali, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih untuk kementerian kepada program yang mana di bawah International Youth Center, yang mana dapat bajet kali ini lebih daripada 2 juta berbanding yang lepas bawah 2 juta. Kali ini dapat 2.5 juta, yang mana sebuah yayasan diwujudkan 34 tahun dulu atas bantuan kerajaan Jepun yang membiayai pembinaan bangunan ini di atas tapak milik DBKL di Bandar Tun Razak dengan nilai 1 bilion yen bersamaan dengan 17 juta pada tahun 1985. Dengan adanya 2.5 juta ini diharapkan dapat memberikan impak dan dapat membuat satu perusahaan yang baik pada pusat belia antarabangsa ini. Cuma saya ingin tahu apakah strategi kerajaan dan juga inisiatif pihak kerajaan dalam menarik lebih ramai lagi belia antarabangsa untuk menjadikan Malaysia ini sebagai hub pembangunan belia bertaraf global. Macam Melaka kita ada bangunan World Assembly Youth. Jadi diharapkan Malaysia akan kembali menjadi taring dan juga singa bagi pembinaan belia-belia di Malaysia ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Masjid Tanah. Saya jemput Yang Berhormat Putrajaya. Terima kasih Tuan Pengerusi yang baik hati. Merujuk kepada butiran 010100 di bawah objek pengurusan AM, untuk makluman semua, ketika ini Putrajaya cuma mempunyai pejabat belia dan sukan wilayah Putrajaya yang diletakkan di bawah Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Kuala Lumpur. Status atau kedudukan wilayah Persekutuan Putrajaya yang pada asasnya adalah sama seperti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan Labuan.
sekiranya kedua-dua wilayah persekutuan tersebut boleh mempunyai Jabatan Belia dan Sukan sendiri, seharusnya juga Putrajaya mempunyai jabatan yang sama. Jadi saya mohon agar kerajaan menaik taraf segera fungsi dan peranan Pejabat Belia dan Sukan wilayah Putrajaya menjadi Jabatan Belia dan Sukan wilayah Putrajaya. Cadangan ini akan membolehkan jabatan baharu tersebut dapat berfungsi dengan lebih menyeluruh dalam rangka plan dan yang komprehensif dan mempunyai peruntukan khas untuk program atau projek di Putrajaya. Saya memohon pelaksanaan ini dapat disegerakan bagi membangunkan potensi Belia Putrajaya secara optimum melalui pelbagai pendekatan. Tuan Pengerusi, bagi P45 butiran 06-0000 Sukan Komuniti, jika dilihat jumlah kos projek dan anggaran tahun 2023 adalah sama, iaitu 20 juta ringgit. Seolah-olah butiran baru dan dilaksana secara one-off pada tahun ini sahaja. Saya menyarankan agar peruntukan ini digunakan untuk melaksanakan program sukan komuniti berimpak tinggi, termasuk memberi pendedahan kepada anak-anak tentang keselamatan di air serta kemahiran asas berenang. Inisiatif seperti ini telah kami mulakan di Parlimen Putrajaya menerusi program Putra Renang untuk mendidik anak-anak berkaitan keselamatan di air dan kemahiran asas berenang. Jika peruntukan seperti pembangunan sukan komuniti ini dapat disalurkan terus kepada ahli Parlimen, tentunya lebih banyak program sebegini dapat kami laksanakan untuk manfaat komuniti setempat. Secara kasar, sekiranya peruntukan 20 juta diagihkan sama rata kepada semua kawasan Parlimen, tiap Parlimen akan menerima RM90,000 untuk melaksanakan program sukan komuniti di kawasan masing-masing. Dalam hal ini, saya minta Menteri untuk memberi penjelasan skop projek ini dan perincian peruntukan tersebut mengikut Parlimen. Tuan Pengerusi, seterusnya saya merujuk P45 butiran 02400 Gelanggang Sukan dan butiran 02300 Penyelenggaraan Kompleks dan Kemudahan Sukan Negeri. Aktiviti sukan dan riadah sememangnya amat dekat di hati warga Putrajaya. Pagi, petang atau malam, sama ada hari bekerja ataupun hari minggu, pasti sahaja ada aktiviti yang dibuat. Kemudahan sukan dan riadah di Putrajaya bukan sahaja digunakan untuk warga Putrajaya, malah sahabat-sahabat dari kawasan sekitarnya seperti Dengkil, Sepang, Serdang, Bangi juga sama-sama beriadah di Putrajaya. Namun terdapat banyak kemudahan sukan dan riadah yang semakin uzur dan perlu ditambah baik dan diselenggara dengan segera. Oleh itu, khusus bagi kawasan Putrajaya, saya ingin memohon agar kementerian dapat pertama, melaksanakan penyelenggaraan segera ke atas fasiliti sukan seperti gelanggang futsal, squash, badminton dan bola jaring, menaik taraf gelanggang futsal Mokhtar Dahari di Presin 18 kepada gelanggang berbumbung sepenuhnya untuk kegunaan sukan-sukan lain juga, membina padang hoki di Putrajaya bagi kegunaan latihan dan pertandingan. Ramai anak-anak muda berbakat mengadu kepada saya tentang kesukaran untuk mereka mengikuti latihan hoki kerana tiada gelanggang hoki atau padang hoki di Putrajaya. Seterusnya, membina sebuah kompleks sukan baharu lengkap dengan pelbagai kemudahan, mengambil kira kemudahan sedia ada sudah tidak dapat menanggung kapasiti permintaan yang jauh lebih tinggi dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Tuan Pengerusi, akhir sekali, P45 butiran 01800 sukan antarabangsa yang telah diperuntukkan RM55 juta. Tasik Putrajaya mempunyai potensi yang besar sebagai destinasi sukan air terkemuka dunia. Oleh itu, saya ingin mencadangkan agar sebahagian daripada peruntukan tersebut digunakan untuk meningkatkan kualiti kemudahan sukan air di Tasik Putrajaya serta digunakan untuk menganjurkan sukan air bertaraf antarabangsa. Ini bukan sahaja dapat menarik peminat sukan air daripada seluruh dunia ke Malaysia, tetapi juga menggalakkan lebih banyak penglibatan dalam sukan air dalam kalangan rakyat Malaysia. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Putrajaya. Sekarang saya mempersilakan Yang Berhormat Menteri untuk menjawab dalam masa 20 minit. Terima kasih
Puan Yang di-Pertua, saya akan gulung mengikut topik yang telah diberikan kepada saya di sini, dan yang bagi yang tidak sempat saya akan bagi secara bertulis ya. Okey, secara dasarnya mengenai permohonan pembinaan kompleks sukan baru yang telah dibangkitkan oleh ramai ahli parlimen, untuk makluman semua, KBS sedia maklum mengenai permohonan untuk membina baru kompleks sukan di kawasan parlimen. Walau bagaimanapun pada masa ini fokus utama kita adalah untuk menaik taraf dan menyelenggara kompleks serta fasiliti sukan sedia ada di bawah kementerian dan tiada perancangan untuk membina kompleks sukan baru. Namun begitu, ahli-ahli yang berhormat boleh mengemukakan permohonan kepada KBS untuk dipertimbangkan tetapi tertakluk kepada syarat-syarat berikut. 1. Mengemukakan permohonan melalui kerajaan negeri bagi memastikan ia selari dengan perancangan pembangunan mereka. Yang keduanya, ketersediaan status ataupun tapak, kadar kepenggunaan dan kedudukan lokasi. Dan ketiga, peruntukan sedia ada. Setiap permohonan juga wajib menepati syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Ekonomi, iaitu A. Memastikan tapak tanah perlu didaftarkan atas nama Pesuruhjaya Tanah Persekutuan PTP dengan memperoleh pengesahan pihak Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian JKPTG, dan tapak adalah bebas bebanan dan sedia untuk dimasuki serta tiada isu tapak ataupun tanah projek seperti setinggan, bantahan penduduk dan lokasi tidak sesuai apabila membuat permohonan projek fizikal binaan baru. Kementerian mendapati pembinaan baru fasiliti ataupun premis sukan memerlukan penyelenggaraan yang sangat tinggi serta pertambahan penjawatan bagi menguruskannya. Saya nak terus kepada isu yang telah dibangkitkan oleh Ledang. Ledang ada ya. Kementerian Belia dan Sukan telah mengumumkan pembentukan pasukan projek Road to Gold dengan objektif untuk menyelaras usaha negara bagi meraih pingat emas yang pertama di Sukan Olimpik. Jawatan kuasa ini akan bekerjasama dengan program podium sedia ada yang mana ia memberi tumpuan kepada program persediaan atlet elit meliputi latihan harian, latihan di luar negara termasuk lebih pendadahan kepada pertandingan dalam dan luar negara, penyediaan khidmat jurulatih, kaki tangan sokongan, perkhidmatan sains sukan dan perubatan serta program bina diri. Manakala bagi Sukan Paralimpik, program emas para atlet diteruskan di bawah program podium di peringkat Majlis Sukan Negara. Jadi tak ada gangguan dengan MSN ataupun program podium. Jawatan kuasa ini juga akan memperkasakan program podium yang diketuai oleh MSN dan ISN melalui pemantauan di peringkat kementerian. Ini akan mengukuhkan lagi jawatan kuasa yang akan memberi fokus kepada menghapuskan sekatan, mengatasi had sedia ada dan menyediakan sokongan tambahan untuk bakal pemenang pingat negara. Jadi ini adalah top-up committee. Sokongan tambahan yang diperlukan akan disesuaikan mengikut keperluan setiap individu yang berpotensi, mengikut konsultasi dengan atlet dan jurulatih masing-masing serta tidak terhad kepada sokongan fizikal sahaja, malah bagi keseluruhan kesejahteraan diri atlet. Keperluan ini akan diberikan tertakluk kepada semakan berkala dan komitmen daripada atlet yang berpotensi untuk memenangi pingat. Pelantikan ahli-ahli jawatan kuasa adalah atas dasar sukarela dan terdiri daripada gabungan pentadbir dan bekas atlet negara. Itu untuk program Road to Gold. Untuk gelanggang sukan, peruntukan ini memang termasuk naik taraf dan selenggara gelanggang sukan serta futsal di negeri-negeri dan daerah-daerah. Buat masa ini, tiada perancangan untuk membina mini stadium di Tangkak. Hal ini kerana KBS akan menumpukan kepada naik taraf kemudahan sukan sedia ada KBS pada tahun ini. Program sukan di peringkat komuniti akan dilaksanakan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negara bersama persatuan-persatuan atau kelab di peringkat akar umbi. Persatuan atau kelab yang berdaftar bolehlah memohon untuk menganjurkan program kepada pihak KBS dengan syarat memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk menerima bantuan. Pembangunan sukan komuniti bawah butiran 06,000 adalah Fit Malaysia, Ad Community, Liga Sukan, Klinik, Bakat Sukan, cabaran rekreasi, sukan OKU dan lain-lain. Untuk kompleks sukan komuniti, butiran ini untuk naik taraf kompleks sukan komuniti termasuk di KSK Kundang Ulu dan KSK Serom yang telah siap pada tahun 2021 untuk kedua-dua KSK ini. Ya. Bagi saya sedikit masa, banyak nota. Okey, Tenggara tak ada, saya bagi secara bertulis. Alostar ada? Alostar tak ada.
Saya bagi secara bertulis. Okey, Bukit Bendera ada. Okey, untuk Bukit Bendera, untuk tahun 2023, program Malaysia Future Leaders School Tier 1 telah ditambah baik dengan pelaksanaan promosi di sekolah-sekolah dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk tahun 2023, sebanyak 86 program melibatkan lebih 17,200 peserta akan diadakan. KBS akan memperbanyakkan lagi MFLS Tier 1 ini kepada 200 program dengan sasaran 30,000 peserta bagi tahun hadapan. Langkah-langkah untuk promosi dan menyebar luas MFLS Tier 1 ialah melalui pendekatan penggunaan digital seperti media sosial dan media perdana meliputi videografik, infografik, promosi melalui rancangan di televisyen, hebahan radio, dan untuk Women in Sports. Okay. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian telah menubuhkan Jawatan Kuasa Wanita dalam Sukan pada tahun 2020 yang bertanggungjawab untuk membangunkan dasar berkaitan pembangunan wanita dalam sukan. Sebuah sekretariat yang dikenali sebagai Sekretariat Wanita dalam Sukan di bawah kendalian Majlis Sukan Negara telah diwujudkan bagi memastikan pelaksanaan pelan tindakan yang dipersetujui oleh Jawatan Kuasa ini. Pelan tindakan wanita dalam sukan menjurus kepada 5 teras utama iaitu dasar dan perundangan, pembangunan dan infrastruktur, meningkatkan bilangan atlet, jurulatih, pegawai dan pentadbir sukan wanita, menyediakan fasiliti yang menggalakkan pelibatan wanita dalam sukan. Untuk penyertaan dan pelibatan wanita, mencungkil bakat-bakat baru adalah di bawah talent identification. Sudah ada skopnya dan juga penyelidikan dan pembangunan, promosi dan advokasi. Dan bagi program ini, Kementerian melalui MSN memberikan tumpuan kepada beberapa jenis sukan untuk pembangunan di peringkat negeri. Dan saya sendiri telah turun untuk melihat program-program sukan untuk wanita yang buat masa ini belum popular kerana sukar untuk dapatkan dana. Tetapi saya percaya kalau kita bantu mereka dari segi infrastruktur, tempat latihan dan kalau wujud lebih banyak lagi kelab, kita akan ada lebih ramai lagi jurulatih wanita dan dalam industri ini saya percaya kalau kita bagi fokus yang mendalam kepada mereka, wanita dalam sukan boleh dibangunkan dan mempunyai banyak potensi untuk memenangi pingat untuk kita. Jadi saya akan meneliti perkara ini sendiri sebagai pengerusi MSN dan pastikan kita ada fokus untuk bantu golongan wanita. Untuk Putrajaya, program kelas renang merupakan sebuah program bersifat pendidikan sukan dengan objektifnya adalah untuk memastikan kemahiran renang dapat diterapkan kepada rakyat Malaysia khususnya kepada kanak-kanak di seluruh negara. Program ini akan dilaksanakan sepanjang tahun di beberapa negeri terpilih yang mencatatkan kadar kematian tertinggi akibat tertinggi akibat lemas. Dan buat masa ini, program kelas renang akan dilancarkan dalam masa terdekat. Jangkaannya bulan ini dan akan memberi faedah kepada 1,600 orang kanak-kanak berumur 3 hingga 12 tahun yang terdiri daripada keluarga B40. Saya menghadiri program bersama doktor dan mereka telah memberikan data kepada saya bahawa kes lemas kanak-kanak datanya hampir kurang 500 kanak-kanak setahun. Dan oleh sebab itu, saya telah meminta KBS untuk pastikan infrastruktur selepas inventory kita habis, siap, kolam renang yang dimiliki oleh kerajaan. Kita nak gunakan itu untuk bantu golongan B40 menghadiri kelas secara percuma supaya kes lemas semasa cuti sekolah kita boleh kurangkan dan kita boleh elak. Okey, dan saya sedang meneliti data ini untuk pastikan tempat yang kita pilih itu mempunyai data yang tinggi. Bermaksud kanak-kanak di kawasan itu dia tak ada tempat untuk rekreasi dan tak ada tempat untuk bermain. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas penjelasan tersebut. Saya rasa adalah amat penting kementerian juga untuk turut sama mengadakan satu kempen kesedaran kepada ibu bapa tentang betapa pentingnya renang ini kerana banyak sangat kes-kes yang berlaku di kolam-kolam renang di hotel sebagai contoh yang dapat dielakkan sekiranya ada latihan dan kesedaran dalam kalangan kita semua. Terima kasih. Sebenarnya kes ini kalau kita baca surat khabar, setiap cuti sekolah kita akan baca kanak-kanak lemas sama ada di hotel, swimming pool ataupun di sungai. Ataupun di kawasan Segambut saya sendiri, kanak-kanak masuk dalam kolam IWK
kerana mereka tidak tahu itu adalah bahaya. Jadi ini adalah program keutamaan kita dan kita akan pastikan kita lancarkan untuk kita kurangkan kes kematian. Yang Berhormat Menteri Bakri. Yes. Berkenaan dengan isu kolam renang ni, sebenarnya saya telah bawa untuk perhatian kementerian dalam Kamahas. Masalah dia, jawapan yang diberikan amat mengecewakan. Adakah pihak kementerian akan ubah hala tuju itu atau pendirian itu supaya kita sasalkan supaya sekurang-kurangnya satu daerah ataupun satu bandar kecil seperti Muar kita membina satu kolam renang awam. Sebenarnya di Muar ini tidak menjadi satu masalah besar, di mana Muar sebenarnya ada satu tapak yang sedia ada yang terbengkalai lebih kurang 20 tahun. Maka saya rasa pelaburan itu mungkin tidak tinggi kalau banding dengan kita membina satu yang baru. Maka saya harap pihak kementerian boleh memberi keutamaan dalam isu ini. Sebab saya tahu memang mungkin Menteri sangat-sangat prihatin dan sangat-sangat concern tentang kes-kes mati lemas ini. Dan baru-baru ini di Bakri, kawasan saya sendiri pun berlaku satu kes. Ini antara sebab saya lihat kerana mereka tidak mempunyai satu tempat untuk bermandi manda. Maka saya harap dapat disediakan. Sebab di Muar ada kolam swasta. Tetapi yuran tu sangat mahal, di mana dia charge antara RM15 hingga RM25 satu jam. Saya harap Menteri dapat mempertimbangkan. Yang Berhormat Bakri telah bangkitkan isu ini dalam Kamahas dan KBS telah menjawab. Seperti yang saya telah nyatakan, kita ada beberapa fasa. Fasa pertama adalah kita menggunakan data sedia ada, kita turunkan program ini di mana ada sudah wujud kolam renang yang dimiliki oleh kerajaan. Itu adalah fasa pertama, kita pantau. Kemudian kita akan meneliti daerah-daerah yang mempunyai kes lemas yang tinggi tetapi tak ada kolam renang. Yang itu kita akan cuba bina sebaik mungkin. Jadi saya tak mampu dalam tahun ini juga buat semua perkara. Okay, so saya harap Bakri faham mengenai perkara itu. Saya nak ke Indra Mahkota. Menteri, sikit saya mohon mencelah, Ampang. Saya amat gembira kalau ada perkara itu dilakukan. Tapi boleh tak kita mohon sementara kita nak membina itu, tapak-tapak lokasi yang mengundang masalah lemas ni, contoh apa yang berlaku di Ampang baru-baru ni, contohnya di Parit Besar, di sungai, boleh tak tingkatkan keselamatan? Contohnya buat sedikit halangan ataupun pengadang di parit tu supaya dia tak masuk ke sungai. Sementara menunggu pembinaan kolam-kolam renang ni. Itu pandangan saya. Yang itu saya minta kerjasama semua PBT kerana KBS tak mampu jaga semua sungai, longkang untuk pastikan anak-anak tak jatuh. Ini juga tanggungjawab ibu bapa juga sangat penting untuk pastikan kita tak cuai semasa kita menjaga anak. Saya faham perkara ni, tapi saya rasa salah satu kaedahnya adalah bekerjasama itu dengan PBT memang baik, tetapi perlu dimasukkan sebagai satu dasar sebab ini kita secara natural kita faham air ini tarikan kepada anak-anak. Ya, jadi kalau bukan saja kita menggalakkan berenang dan sebagainya, tetapi kita cadangkan supaya usaha mengelakkan kemalangan itu ditingkatkan di semua peringkat agensi. Terima kasih. Yap, ini kita perlukan pelbagai bantuan kementerian yang lain seperti KPWKM juga untuk pengasuh. Kes lemas ini dalam rumah pun, satu baldi pun kanak-kanak itu boleh lemas. Itu sebab kesedaran itu wujud. Saya hanya ada 6 minit sajalah. Saya masuk Kamahas tadi minta jawapan Al-Ustaz tadi, Ibu Menteri. Sekejap, saya jawab Indra Mahkota dulu. Terima kasih. Bagi Sukan Bola Keranjang, KBS melalui MSN telah menyalurkan peruntukan sebanyak RM2,944,584 sejak tahun 2017 hingga 2022. Ini tidak termasuk tahun 2020 dan 2021 kerana penularan pandemik COVID-19. Peruntukan ini meliputi pasukan lelaki dan wanita kebangsaan sebagai persiapan ke Tamasya Sukan C. Walau bagaimanapun, Sukan Bola Keranjang tidak tersenarai dalam sukan teras buat masa ini, tetapi kita akan review, kita akan cuba bagi bantuan. Bagi pengurusan Persatuan Sukan pula, MSN menyediakan bantuan setiausaha kehormat, pentadbiran dan pengelolaan, kejohanan, khususnya kejohanan kebangsaan termasuk SUKMA, dan peruntukan yang diberikan kepada Persatuan Bola Keranjang adalah sebanyak RM368,544.
Untuk soalan mengenai naturalization yang akan dipertimbangkan dengan selaras dengan undang-undang sedia ada, saya difahamkan permohonan mereka telah masuk ke KDN. Kita telah follow up, tetapi cuma jumlah pemain itu kita kena tak boleh bagi semua. Saya difahamkan kita telah meminta mereka memberi keutamaan kepada beberapa orang dan kita akan follow up dengan KDN. Saya nak sentuh isu impact integrated. Sekejap ya. Okey, perkara ini telah dimainkan dalam media sosial, dalam WhatsApp, masjid, surau semua dan mengenai program projek artikel 11 Jom Ziarah yang ditularkan semalam. Impact integrated, syarikat berhad menurut jaminan. Company limited by guarantee. Di bawah kawal selia KBS dan bukannya sebuah NGO. Impact Integrated is not an NGO. Mereka menerima peruntukan dari Kementerian Kewangan menerusi KBS, tetapi mereka mempunyai dana sendiri menerusi aktiviti penjanaan hasil mereka sendiri kerana mereka adalah syarikat. Pelan perancangan tahunan mereka adalah dirangka dan diluluskan oleh lembaga pemegang amanah ataupun board mereka. Yang itu pertama. Yang keduanya, projek artikel 11 Jom Ziarah yang diusahakan oleh Impact di bawah KBS bukan sebuah projek untuk menyamaratakan kedudukan mana-mana agama. Saya ulang ya. Projek ini bukan sebuah projek untuk menyamaratakan kedudukan mana-mana agama. Ia juga bukan projek yang berniat memberi gambaran bahawa semua agama itu mempunyai taraf yang sama sebagaimana anggapan dan dakwaan sesetengah pihak. Jom Ziarah adalah usaha untuk mengenali perbezaan agama yang ada di kalangan kita. Ianya adalah usaha kita melihat untuk membezakan dan supaya dengan cara itu masyarakat Malaysia yang berbilang agama dan bangsa ini boleh hidup rukun damai, lebih harmoni dan lebih bertoleransi. Pelaksanaan program melawat rumah ibadat bukanlah satu perkara yang baru. Kementerian Perpaduan Negara juga pernah mengadakan lawatan ke rumah ibadat yang melibatkan pelbagai penganut melalui jawatan kuasa mempromosikan persefahaman dan keharmonian di antara penganut agama yang kini dikenali sebagai Jawatan Kuasa Harmoni di bawah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional yang bertujuan untuk mempromosi persefahaman dan keharmonian di antara penganut agama yang berlainan di negara kita. Bagi isu yang telah dibangkitkan berkenaan pendaftaran program Jom Ziarah Gereja, pihak kementerian menerusi Impact Malaysia sememangnya tidak akan melibatkan penyertaan belia Muslim dan tiada belia Muslim yang akan memasuki gereja menerusi program ini. Saya nak ini masukkan dalam handset supaya mereka tak boleh mainkan dalam media sosial. Sekadar makluman semua, program Jom Ziarah yang telah berlangsung di Masjid Wilayah pada 4 Mac telah dihadiri oleh 8 belia berbangsa Cina dan India. Manakala di Gurdwara pada 11 hari bulan Mac, hanya 3 orang belia berbangsa Cina menyertai program tersebut. Jadi orang yang dakwa dekat luar sana tak payah bagi gambaran seperti beberapa ribu orang belia telah masuk gereja dan mereka akan dipengaruhi. Tak ada. Data telah menunjukkan tak ada belia Muslim. Dan sebagai mantan Speaker Dewan Negeri Selangor dari tahun 2013 hingga tahun 2018 dan saya pegang jawatan Adun Subang Jaya selama 10 tahun, saya tahu dan memahami undang-undang yang melarang evangelism. Jadi memfitnah saya menggunakan agensi di bawah KBS untuk tujuan tersebut adalah tuduhan yang melampau dan mahu menjadikan saya sebagai punching bag dengan izin untuk menutup dakwaan salah laku yang dihadapi oleh para pemimpin mereka. Saya bukan cakap pasal PAS, saya cakap pasal Bersatu yang tuduh saya dekat luar sana ya. Okey. Jadi saya juga merupakan ahli DAP. Saya tahu dan memahami perlembagaan persekutuan yang mengiktiraf Islam. Yang Muhammad. Sekejap ya, Putrajaya bagi saya habis dulu. Bagi saya habis dulu. Muhammad, bila Yang Muhammad kata tak perlulah kaitkan. Tak perlu kaitkan Putrajaya, dengan sila apa duduk. yang berlaku. Duduklah Putrajaya, duduk.
Sila duduk, Putrajaya. Menteri, teruskan. Okey. Saya tahu dan memahami Perlembagaan Persekutuan yang mengiktiraf Islam agama bagi persekutuan. Perkara 31 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Dan pesanan kepada diri saya dan semua ahli Dewan Rakyat, berlaku adil kepada rakyat dan jangan mempersendakan kebijaksanaan mereka. Tidak kira di mana pun, masjid, kuil, gurdwara, malah ke gereja sekalipun, jangan hanya datang berdialog atau melawat rumah ibadat ini apabila anda perlukan undi untuk menang pilihan raya. Mainkan sentimen saya nak Kristiankan belia Melayu dengan mengajak mereka pergi gereja. Saya cadangkan tukang fitnah di luar sana untuk dengar nasihat. Saya dapatkan nasihat Tuan Ibrahim. Tuan Ibrahim ada tak? Tuan Ibrahim, Ahli Parlimen PAS, Oktober 2, 2018, semasa Perikatan Nasional, ya, Tuan Ibrahim sendiri kata, tidak salah orang Islam masuk kuil terima kalungan. Timbalan Presiden PAS, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, parti itu tidak mempertikaikan mana-mana orang Islam yang mahu ke rumah ibadat agama lain selagi tidak mengikuti upacara agama itu. Menurut Haraka Daily, beliau berkata Islam tidak mengharamkan penganutnya untuk memasuki rumah ibadat agama lain. Tuan Ibrahim menjadikan Saidina Umar Al-Khattab sebagai contoh yang diketahui pernah memasuki gereja di Palestin. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Tuan Ibrahim. Yang menjadi kesalahan adalah memakai pakaian agama bukan Islam. Itu tidak dibolehkan dalam Islam. Saya bukan pakar tetapi saya pergi belajarlah apa yang PAS kata. Ini yang PAS kata. Ini satu. Yang keduanya, Hadi. Tuan Hadi lawat gereja di Miri. Tuan Hadi lawat gereja di Miri ini adalah tahun 2015. Bertukar fikiran, Tuan Hadi kata. Kemudian, beliau juga berkata, perbincangan dua hala dan saling bertukar-tukar fikiran ini amat menarik dan ia bertujuan mengeratkan hubungan dalam masyarakat majmuk. Khususnya di Sarawak. Dan akhir sekali beliau kata Islam adalah agama pendamaian dan PAS sebagai sebuah parti yang terbuka mengambil pendekatan aman sejahtera dan mengamalkan politik matang. Jadi saya rasa yang paling penting sekarang dalam Perikatan Nasional, kalau nak serang, cek dulu latar belakang partner yang lain, apa sama ada mereka mempunyai pendirian yang sama atau tidak. Jangan kita kata belia tak boleh masuk gereja, tapi ahli Parlimen PAS kata tak salah masuk gereja. Jadi semua orang akan confuse. Tetapi saya nak jawab bagi semua, ya. Semasa saya masuk KBS, saya telah meneliti agensi dan aktiviti pelbagai program untuk belia. Dalam KBS, mereka nak bangunkan belia, mereka ada banyak program. Program belia dalam pertanian, dalam keusahawanan, banyak. Isu perpaduan, ini adalah program untuk perpaduan. Jadi saya dengar, ada yang kata lebih baik kalau program seperti ini diserahkan balik kepada Kementerian Perpaduan. Saya juga tahu program seperti ini ada dilaksanakan oleh Kementerian Perpaduan. Jadi untuk mengelakkan perkara ini dimainkan kali kedua dalam tempat ini ataupun dalam media sosial, saya telah beritahu kepada semua agensi KBS bahawa kalau sudah wujud kementerian di luar sana yang mempunyai pengkhususan seperti Kementerian Keusahawanan, program itu kita jangan buat lagi. Kita bagi kepada Kementerian Keusahawanan. Kalau ada program pertanian, Kementerian Pertanian kita serahkan balik. Kalau ada Kementerian Perpaduan, program ini kita bagi kepada Kementerian Perpaduan. Kalau ada program agama, kita serah balik kepada Jabatan Agama. Mulai hari ini, semua program belia, kalau ada kementerian yang mempunyai pengkhususan, kita tidak akan sentuh. Kita bagi balik kepada mereka. Okey? Saya percaya itu sudah jelas. Seperti yang saya katakan, kalau ada sesiapa yang nak melihat artikel ini, yang saya dapat daripada media sosial juga, saya boleh bagi satu salinan. Dan bagi semua yang saya tidak sempat, saya akan bagi secara bertulis. Speaker, bagi masa lebih pada Yang Berhormat Menteri. Sebab Yang Berhormat Menteri jawab terlalu panjang tentang isu. Masa sudah tamat, yang tak sempat dijawab akan dijawab secara bertulis.